dalam 53 orang. Kalau tak silap saya lah kan Ustaz. Tak tahulah, dekat saya ni ada 53 orang. Okay, saya nak minta maaf sekejap. Tadi ada masalah sikit lah dengan laptop. Tak tahulah kenapa dia jadi restart tu sebab panas kot. Okay, sebelum saya mula, saya rasa semua dah dapat slide yang saya sharekan semalam dalam grup Telegram rasmi kita. Mungkin ada cikgu-cikgu yang dah go through slide by slide ataupun page by page. Mungkin dah download tapi tak sempat lagi nak baca atau nak tengok. Okay. Tak apa, cikgu jangan risau. Kalau macam saya jadi cikgu pun, saya nak tengok slide tu satu-satu pun penat sikit lah. During PKP ni kan, rasanya Netflix tu sibuk memanggil sebab kita tengah cuti sekolah. Dan saya nak minta maaf juga kat cikgu-cikgu sebab guna ambil masa sedikit waktu cuti cikgu. Bukan nak ganggu nak apa, cuma nak share. Share ilmu yang kita perlu tahu. Sebab saya pun dulu ada juga belajar lah pasal kesihatan mental ni dan slide itu adalah di-share oleh GB kepada saya. Jadi saya share dengan cikgu-cikgu lah. Maknanya slide tu memang KPM yang sediakan. Okay, daripada slide-slide yang ada banyak tu, kalau tak silap saya dalam beberapa belas muka surat tu, saya nak buat rumusan. Sebenarnya saya nak rangkulkan semua, saya nak rumuskan secara ringkas supaya semua rakan-rakan guru SK Mehun Raya dengan juga AKP kita nampak apa itu kesihatan mental. Sekarang ni kadang-kadang manusia ni dia salah faham kepada dua terma. Satu kesihatan mental, satu lagi penyakit mental. Benda dua ni adalah benda yang sangat-sangat berbeza. Maknanya ada satu positif, satu negatif. Tak siapa inginkan penyakit mental. Kita pun tak nak, kan? Kita pun tak nak benda tu ada. Macam COVID lah. Kita pun tak nak dia datang, tapi dia datang. Kita pun tak tahu, kan? Okay, salah satu cara nak elak je kita self lockdown sekarang ni lah yang kerajaan kita buat sekarang ni. Okay, bila masukkan kesihatan mental, okay, kesihatan mental, sihat dan mental. Manusia sekarang ni, mentaliti manusia zaman sekarang ni, bila cakap mental je, oh gila. 3 suku, tak betul, wire putus dan sebagainya. Okey, sebenarnya isu kesihatan mental ni kita kena didik seawal, kalau yang ada anak, seawal usia dia dah boleh bercakap, dah boleh berinteraksi dengan kita, lebih kurang dalam 3 hingga 4 tahun itu kita dah boleh didik dah dia daripada seawal usia tersebut. Sebab apa saya kata 3 hingga 4 tahun? Sebab tandas, dia kata dia nak pergi tandas ataupun dia buang air besar, dia nak makan dan dia lapar sebagainya, dia dah boleh bagi tahu kat kita lapar dan sebagainya. Okey, sebab apa kesihatan mental ni penting? Sebenarnya salah satunya kita kena tengok sikit dia punya definisi kesihatan mental. Sekarang ni kita semua adalah warga pendidik, kita kena tengok ruang kita. Okay. Contohnya di sekolah. Klien kita siapa? Klien kita adalah murid, rakan sekerja, ibu bapa. Okey, dan juga warga sekolah, makcik kantin, makcik cleaner. Okey. Kesihatan mental tu sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri. Kalau kita sihat, jadi kita pun bagi aura yang terbaik ataupun aura yang positif untuk orang sekeliling kita. Okey. Okey. Sebenarnya kesihatan mental ni bagaimana kita berfikir, cara kognitif kita ataupun pemikiran kita. Kita berfikir dengan waras, kita sedar apa yang kita buat. Kan? Kita sedar apa yang kita buat. Apa yang kita buat tu kita tahu. Apa itu positif, apa itu negatif. Maknanya kita tahu hala tuju kita. Kita dah ada matlamat tu sendiri. Okay? Dan juga kita faham perasaan ataupun jasad kita, naluri kita, tingkah laku kita. Sebab kita buat sesuatu tu mesti ada sebab. Contohnya, saya buat program Minda Sihat sebelum kita cuti hari tu. Sebab apa? Sebab saya nak sampaikan info kepada anak murid. Pentingnya minda sihat, emosi terjaga. Kadang-kadang budak-budak ni pun kita tahu emosi dia tak stabil. Sebab apa emosi dia tak stabil? Kita kena tengok balik dia punya latar belakang. Kita kena tengok balik persekitaran dia.
Mungkin dekat sekolah dia jadi hyper ataupun dia jadi nakal sedikit sebab dia perlukan perhatian. Mungkin dekat rumah dia selalu kena marah. Mungkin dekat rumah dia selalu jadi mangsa. Mangsa ni banyak cikgu. Mangsa buli, mangsa ibu bapa dia selalu marah-marah dia, ataupun faktor kekeluargaan tu sendiri sebab kita tak duduk dalam satu rumah dengan anak murid kita. Okey? Bila kita dah faham tingkah laku kita, maka kita perlu juga ada sedikit emosi negatif. Maknanya perlu ada. Stres tu biasa. Okey, stres tu biasa. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Jangan over lah orang cakap kan. Bila kita overthinkingkan sesuatu benda, itu yang kita jadi kemurungan, depression dan sebagainya. Dan kemurungan dan depression ni kalau cikgu-cikgu nak tahu, kita ada beberapa tahap. Biasanya kita ambil 3 je. Level pertama, level kedua, level ketiga. Okey? Contohnya kemurungan saya bagi contoh kemurungan. Kemurungan ni kita masuk dalam skop penyakit mental ataupun mental illness. Ada kita pernah dengar dekat sekolah menengah lah biasanya kan, kita ada pernah dengar isu murid terjun bangunan ataupun kena dera, kena buli. Bila benda tu dia simpan, emosi tu dia simpan, dia tidak luahkan. Okey? Dia akan menjadi kemurungan. Itu kemurungan tahap pertama, maknanya dia tak akan bercakap pun dengan kawan-kawan dia. Padahal dia ada kawan. Dalam kelas dia ada cikgu. Dekat rumah dia pun ada family. Tapi dia tak cerita. Kita tak tahu. Sebab itulah saya selalu kongsi dengan budak. Saya kata emosi perlu diluahkan. Maknanya emosi itu perasaan kita. Perasaan kita perlu luahkan. Kita perlu ekspresikan perasaan tu. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan kita positif pada diri kita. Contoh budak, kalau pergi PJ kat Padang, seronok. Mana ada budak tak nak PJ? Kalau cikgu PJ tak datang, cikgu relief tu. Cikgu hari ni PJ nak pergi Padang. Dia tak pergi. Kalau cikgu yang relief tu tak bawa, dia murung lah. Dia kata, alah cikgu, PJ hari tu tak ada, hari ni pun tak ada. Nampak tak? Kita dah nampak tak emosi dia dekat situ. Jadi subjek-subjek seterusnya tu, apa dia rasa? Dia tahu lepas PJ ada matematik, ataupun ada sains, ataupun ada English ke ada apa ke. Biasanya lepas tu dia akan seronok lah. Biasanya murid yang ada PJ ni kelas untuk kehadiran tu mesti penuh. Biasanya lah. Sebab ada yang buat kajian, ada cikgu kaunselor yang buat kajian sebab dia sambung belajar, dia tengok subjek. Okey? Okey, apabila pemikiran kita sihat, hati kita lapang, tingkah laku kita pun tepat, benar. Betul tak cikgu? Macam kita lah. Kita nak buat sesuatu tu kita kena fikir apa matlamat kita, apa hasil yang kita dapat, apa outcome yang kita dapat. Bukan untuk kita saja sebenarnya. Okey, untuk cikgu PDPC kebanyakannya semua kan, untuk cikgu PDPC. Lepas tu kita tengok PDPC dia, okey hari ni dia punya OP apa? Objektif pembelajaran dia apa? Okey, supaya murid dapat mengenal buah-buahan tempatan. Okey, mungkin cikgu tu bawa set induksi dia BBM dia buah rambutan dibawa terus ke dalam kelas. Dia boleh bagi budak-budak tu rasa, boleh bagi budak-budak tu makan kan. Ada budak tak makan durian. Ada budak tak tahu pun macam mana bau durian. Ada budak tak makan manggis, nangka dan sebagainya. Okey, lepas tu kesihatan mental ni juga kita sedar tentang perasaan, emosi kita, tentang pemikiran kita. Untuk kita kekal sihat ni, betul tak kita kena selalu je positif. Kadang-kadang kita ada juga fikir negatif. Alah dia tu Insta famous, contohlah kan. Alah Insta famous tu nak naikkan rating lah tu. Tapi kita tengok sebenarnya dalam pada masa yang sama kita kritik. Nampak tak? Kita tak suka dia sebenarnya Insta famous tu. Tapi kita nak tengok dia. Lepas tu kita tengok pula link-link orang komen kat Insta famous tu. Contohnya kan. Sebab baru-baru ni kalau kita tengok sebelum ni isu nilai 3, isu kapet kan, isu Langkawi. Kita tahu isu tu. Maknanya kita peka. Kita prihatin dengan isu semasa. Itu bagus cikgu. Sebab itu sebenarnya info untuk kita. Okey, baru-baru ni pula ada isu pasal
Saya tak tahulah nama dia apa, tak ingatlah nama dia apa, yang dia sibuk macam dia memperkotak-katikkan budaya yang pasal baju tu kan. Baju budaya kat Sabah. Kadazan. Ya, Kadazan. Asalnya mungkin dia nak bergurau ke sebagainya, tapi cara gurauan dia tu tak betul. Kita kena tengok juga persekitaran sebelum kita share sesuatu dengan orang. Okey? Macam cikgu nak buat live ke, nak buat apa ke sebelum kita posting apa-apa. Sebab cikgu, media sosial ni sekarang ni nombor 1 tau dekat dunia. Media sosial ni hujung jari je. Sebab murid-murid kita pun dah ada dah page-page yang tertentu. Kalau sebagai ibu bapa, kalau dia boleh check lah anak-anak dia punya handphone, tablet dan sebagainya. Kadang-kadang grup game pun ada, grup WhatsApp dan geng-geng tertentu pun ada. Macam kita ada grup membeli belah, kita ada grup diet-diet, contohnya lah macam tu kan. Okay, sekarang ni kesihatan mental dan penyakit mental, dua-dua tu kena tahu. Okay, sekarang ni penyakit mental. Kenapa penyakit mental tu kena ada, kena tahu? Bukan saya kata kita ni nak kena dapat penyakit mental tu, bukan. Sekarang ni secara tidak langsung sebenarnya kadang-kadang budak-budak sekarang ni, sebab budak zaman sekarang ni kita panggil dia kategorinya generasi alpha. Tak adalah generasi X, Y, Z tu dah tak ada dah. Itu dah berlalu. Sekarang ni kita panggil generasi alpha. Kenapa kita panggil dia generasi alpha? Sebab dia celik-celik mata, dia perkembangan pembesaran dia adalah terdedah dengan gadget. Okey, dengan gadget. Kita tengok kalau contohlah sebelum pandemik ni, kalau kat kedai makan nak bagi anak dia senyap, dia letak tab dekat anak dia ataupun dia letak handphone dekat anak dia. Ikutlah Upin Ipin, Omah Hana. Okey, itu gadget. Mungkin salah satu cara kita tahu dia nak didik anak dia supaya behave. Okey, behave. Okey, kartun tu mungkin ilmu. Mungkin pasal Omah Hana dia ada macam adab-adab. Okey, betul. Itu tak salah. Maknanya 2 dalam 1. Okey. Sebenarnya penyakit mental ni bila kita dah didiagnose oleh pakar perubatan, masalah mental ni dia melibatkan pemikiran, perasaan, tingkah laku yang tidak dapat dikawal. Maknanya kita tak boleh kawal diri kita. Kita tak boleh kawal diri kita. Okey? Sebab itulah timbul-timbulnya penyakit mental. Kadang-kadang benda ni berlaku di luar kawalan. Contohlah, kadang-kadang kita ada dengar baru-baru ni dalam berita bapa kelar anak kan, ataupun bapa suami dera isteri sampai sampai terbunuhlah bini dia tu. Jadinya dia tak sedar pun apa yang dia buat tu sebab di luar kawalan dia. Itu dah ciri-ciri penyakit mental. Sebab apa? Sebab punca dia, kehidupan dia, persekitaran dia, dia tertekan. Sebab apa? Pemikiran dia dikuasai oleh halusinasi. Cikgu tahu halusinasi? Cikgu pasti tahu halusinasi sebab kita akan dengar ada sesuatu yang berbisik dekat kita. Bagi kita, halusinasi tu benda yang berkawan baik dengan dia. Okey? Sebab dia rasa halusinasi inilah yang bantu dia, yang sokong dia, yang bagi dia semangat. Sebab dia tak kira dah tingkah laku dia yang dibuat, yang dibunuh orang tu, yang dikelau orang tu, yang didera anak dia tu. Dia tak tahu pun sekarang ni betul ke tak betul. Bagi dia, dia seronok. Okey? Bila ada simptom-simptom macam tu, contohlah tiba-tiba dia rasa sedih. Tiba-tiba dia rasa seronok. Kita kena tengok apa halusinasi yang dia ada, yang dia alami. Sebenarnya nak tahu benda-benda ni ambil masa juga sebenarnya. Daripada sudut mata kasar saya tak boleh tengok. Tapi saya boleh tahu sebab saya ada belajar dalam art terapi daripada lukisan. Contohlah satu lukisan, kita boleh macam mana nak cakap, saya boleh tahu kenapa budak ni tak nak cakap dengan saya. Contoh, kalau saya pergi panggil budak ke sesi, contoh budak tu memang tak nak cakap dengan saya. Tapi kita tahu dia ada masalah kat rumah sebab cikgu kelas dia kata dia ni didera dekat rumah contoh dia kan, bapak dia selalu pukul dia. Jadi bila kita suruh dia berkongsi dengan kita, dia tak akan bercakap. Sebab apa? Sebab dia rasa tak selamat.
Sebab dia rasa tak ada siapa tolong dia. Sebab tu dia kena dera. Dia tak tahu saluran mana yang perlu dia pergi. Jadi sebab benda ni saya pernah buat dengan murid saya di sekolah lama lah. Jadi saya bagi dia kertas, saya bagi dia pensel warna, saya bagi dia pensel box. Saya kata kat dia, awak lukis apa yang awak nak. Ataupun apa yang awak rasa terlintas di fikiran awak lukis. Saya cakap macam tu kat dia. Jadi saya tinggalkan dia. Sebab bila saya duduk dengan dia dalam 15 minit pertama tu memang dikeras kaku kat situ. Memang dia tak nak bercakap langsung. Tak tahulah kenapa kan. Okay, jadi saya biar. Jadinya untuk saya bercakap dengan dia, nak membina hubungan tu, membina repo tu bukan mudah. Itu murid. Baru dah jam 4 budak tu masa tu. Umur dia 10 tahun. Ini kan pula dengan orang dewasa. Jadi pendekatan tu agak berbeza. Okay. Sekurang-kurangnya saya kena tahu dia punya background ataupun masalah dia. Okay. Bila saya dah tahu sedikit, jadi saya bolehlah cuba masuk dalam dunia dia. Okay. Dia lukis, saya ambil bahasa kat dia, saya tinggalkan dia. Masa saya tinggalkan dia tu, saya kata kat dia, nak dengar lagu tak? Saya cakap dekat dia macam tu. Okey, dia cakap, saya tanya dia, awak suka lagu apa? Lepas tu dia kata dia suka lagu kumpulan, ada Korea tu, saya tak ingat lah nama kumpulan Korea tu. Okey, saya buka laptop kat dia, okey awak cari dekat YouTube, mana lagu yang awak suka? Okey, dia pun cari, dia kata, cikgu saya nak dengar lagu ni. Dia kata, okey. Jadi saya tinggalkan dia dengan lagu dan juga alatan seni tersebut. Maknanya art terapi dengan muzik terapi saya tinggalkan dekat dia. Saya kata kat dia, nanti kalau awak dah siap, awak panggil saya. Saya ada di depan. Saya cakap, maknanya dalam bilik tu hanya dia, muzik dengan dunia dia saja. Jadi saya tinggalkan dia dekat bilik kaunseling tu, dekat dalam. Lepas 20 minit, saya ingat lah, lepas 20 minit tu dia panggil saya, cikgu saya dah siap, dia kata. Maknanya dari situ dia dah boleh berhubung dengan saya, dah boleh membina hubungan dengan saya, dah boleh bercakap dengan saya. Saya rasa seronok sangat. Okey, dia kata, cikgu saya dah siap, ini lukisan saya. Okey, memang saya bagi dia kertas A4 saja sebab kecil je kan, senang. Okey, dia lukis. Dekat situ lukisan tu ada gambar orang, ada gambar pokok, ada gambar rumah. Okey. Orang dalam tu ada gambar kucing seekor. Orang dalam tu pula kedudukan dia pula berbeza-beza. Dia kata ini dia, ini mak dia, ada pokok, ada rumah, tapi dia yang duduk dalam rumah tu, gambar dia katalah yang ni duduk dalam rumah ni ada satu gambar dekat luar, dekat pokok. Lepas tu saya tanya dia, siapa gambar yang dekat pokok tu? Lepas tu dia cakap dekat saya, cikgu itu bapak saya. Kenapa bapak awak tak duduk dalam rumah sekali dengan awak? Dari situ saya teroka dia. Maknanya daripada lukisan tu, sebab budak tak akan menipu. Samalah, orang dewasa pun sama. Sebab bila buat art terapi, lukisan tu sebenarnya, saya akan dapat hasil yang lebih mendalam sebenarnya untuk saya teroka. Untuk saya teroka murid tersebut ataupun untuk saya teroka klien saya. Sebab bila dia berlukis, dia meluahkan apa yang dia rasa. Maknanya dia luahkan emosi dia. Maknanya kan, dia kata kat sini dia, kat sini kucing, kat sini mak dia. Jadi bapak dia letak kat luar. Itu yang dia rasa. Jadi saya teroka dia. Cikgu-cikgu sebenarnya boleh buat sebenarnya dengan murid-murid. Cuma cikgu kurang sikitlah kefahaman sebab cikgu tak belajar tu. Jadi saya boleh bantu. Saya tak ada masalah pun, saya boleh bantu sebab saya ada pergi kelas untuk art terapi dan muzik terapi semua tu lah. Okay? Sebab daripada lukisan tersebut, daripada hasil tersebut, itulah emosi dia. Itulah yang dia luahkan. Bila dia dah luahkan, bila kita dah luahkan apa yang kita rasa, sekurang-kurangnya kita akan rasa lega. Kita tak simpan seorang diri. Jadi kita akan rasa, oh cikgu dah tahu. Oh mak kita dah tahu. Jadi kita akan rasa secure kat situ. Kita akan rasa selamat kat situ. Okay? Maknanya lepas ni kalau jadi apa-apa dekat aku, cikgu tahu. Kenapa aku tak datang sekolah. Mak aku tahu. Kenapa aku tak nak pergi sekolah. Jadi dia buat sesuatu tu mesti ada sebab. Okay? Okay. Penyakit mental ni cikgu sebenarnya bila dia dah ganggu kita punya corak pemikiran lah. Biasanya kita akan sebut dalam term psikologi kita akan sebut kognitif. Pemikiran tu kognitif. Okay.
Bila dia ganggu pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, kita akan jadi seperti serba tak kena. Ibarat macam orang ketagih dadah tu, apa yang dia buat semua tak kena. Dia akan bergigil, dia akan jadi berdebar, dia akan shaking. Dia akan jadi macam tak sedap hati, selalu rasa diri tu terpencil. Dia akan rasa diri dia macam tu. Padahal kalau kita tengok daripada naluri secara fizikal dia, sekali imbas kita kata, dia okey lah. Dia okey lah dalam kelas saya. Kelas saya tak, dia tak nak buat kerja. Itu karakter dia. Okey? Kadang-kadang penyakit mental ni sebenarnya kadang-kadang berpunca, ada kajian psikiatris Malaysia, doktor dekat UPM tu dia buat, penyakit mental ni kebanyakannya berpunca dari zaman kanak-kanak. Kenapa dia kata zaman kanak-kanak? Kita kena tahu. Sebab zaman saya dulu jadi kanak-kanak lain. Kita tak ada gadget. Zaman sekarang ni punya anak-anak ada gadget. Ada social media berleluasa tanpa sempadan. Itu kita kena akur. Okay? Kita terima sebenarnya. Sebenarnya teknologi itu sebenarnya memudahkan kita. Tapi dalam satu masa dia juga ada kesan positif dengan negatif. Jadi sebagai manusia, sebagai ibu bapa, sebagai guru, okay, kita kena pandailah untuk manage cara kita. Okay? Macam semua parent kan, ada anak semua. Okay, kita kena pandai manage. Bila masa dia nak memerlukan gadget, kalau yang sekolah menengah tu kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol pun. Tapi kadang-kadang untuk budak sekolah menengah sekarang ni, kalau cikgu-cikgu yang ada anak sekolah menengah kan, kita tahu dia ada macam-macam grup. Sebab budak sekolah menengah ni lagi advance sikit daripada budak sekolah rendah. Okay, dia ada macam-macam grup macam-macam lah. Grup main game dan sebagainya. Untuk kita nak tahu, kadang-kadang dia ada password dekat handphone kan, kita tak tahu pun dia ada grup apa, dia chatting apa, kita tak tahu. Untuk kita tahu, kalau kita kata, May, mama nak tengok handphone sekejap, mana boleh. Kejap lagi lah, mungkin dia nak clearkan chat ke apa ke, kita tak tahu. Okay? Untuk kita dengan anak kita, sekolah menengah atau remaja terutamanya, kita kena buat win-win situation. Okay? Kenapa saya kata win-win situation? Sebab kita nak tahu dengan siapa dia bercakap, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berinteraksi. Kadang-kadang kita tak tahu pun dalam grup tu ada 50 orang tu daripada mana? Bukan budak sekolah dia. Mungkin budak-budak luar, mungkin budak-budak grup main game dia. Kita tak tahu pun. Mungkin budak-budak IG dia, mungkin Twitter dan sebagainya kan. Sekarang ni sebab macam-macam budak-budak sekolah ni, WeChat, MiChat, saya pun dah tak tahulah. Okay. Lepas tu untuk kita sebagai ibu bapa, sebagai parent, untuk kita tahu apa kandungan dalam media sosial ataupun handphone dan gadget anak kita tu, kita kena ikut rentak dia. Okay? Kita kena ikut rentak dia, kita kena ikut cara dia. Sebab itulah sekarang ni budak, kita panggil dia zaman alpha, budak generasi alpha. Kita kena ikut rentak dia, okey? Sebab apa? Sebab persekitaran kita berubah. Cara kita dididik tak sama dengan cara murid sekarang dididik, okey? Kita banyak lebih terdedah kepada social media terutamanya lah. Sebab dulu kita tak ada social media sangat. Dulu kita selalu, kalau orang duduk kat kampung, dia pergi mandi sungai, dia pergi panjat pokok, kan? Jadinya sekarang ni budak-budak dah tak ada dah. Dia sekarang ni menghadap skrin laptop ke, dia pergi gaming ke dan sebagainya, kan? Okey. Lagi satunya kita kena tahu bila kita ada pergolakan perasaan, contohnya lah. Kenapa kita kata pergolakan perasaan? Sebab sebagai manusia biasa, benda tu normal. Kita akan ada rasa marah kadang-kadang. Dan kita akan ada rasa tidak puas hati. Itu normal. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Sebab apa saya kata jangan terlalu berlebih-lebihan? Kadang-kadang emosi marah tu akan jadi kepada stres. Sebab kita terlalu marah, kita akan jadi stres. Bila stres tu, dia akan mengundangkan ataupun kesan kepada diri sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Tak pasal-pasal anak, suami, isteri ataupun rakan sekerja tiba-tiba je kena marah. Kan? Sebab kita tak boleh kontrol.
Sebab bila berlebih-lebihan tu, bila kita tidak boleh kontrol, tak boleh kawal benda tu, kadang-kadang kawan ada tegur, relax lah. Kita kata, relax lah. Apa kau ni? Kau tak rasa apa yang aku rasa? Ada orang cakap macam tu. Bila marah, disukar untuk kawal. Betul. Cuba kita fikir balik. Kenapa kita marah? Apa sebabkan punca kita marah tu? Kita kena tahu. Bila kita duduk balik, kalau kawan tu tegur, kenapa kau ni marah sangat? Tiba-tiba kan. Bila kawan tegur tu maknanya ada something somewhere wrong. Bagus dia tegur. Sebab dia nak sedarkan kita. Supaya kita tak hanyut. Tak hanyut terus je ikut je emosi macam tu. Tak ada. Okay? Sebenarnya, tetapi kita juga dapat tangani sebenarnya perkara-perkara seperti marah terlalu berlebihan tu. Sebab apa? Perkara-perkara kebanyakannya melalui tekanan perasaan ataupun ketekanan hidup, konflik, krisis, kita boleh laluinya dengan baik. Sebab kita pernah lalui benda-benda macam tu. Contohlah, mungkin kita pernah lalui saat-saat kehilangan. Contoh, mula-mula memang susah kita nak terima. Okay? Tapi dah lama-lama, kita rasa nak tak nak aku kena terima. Ini sekarang kena dekat aku. Okay? Akan datang kena dekat orang lain pula. Jadi orang tak rasa apa yang aku rasa. Okay. Kita akan rasa macam tu sebenarnya. Okay, sebenarnya kita kena rasa prihatin juga pada diri sendiri sebenarnya. Emosi ataupun stres yang datang kepada kita tu adalah bagus. Sebabnya dia akan buang kita punya sel-sel negatif dalam diri. Sebab kadang-kadang emosi yang tak bagus ni lah, yang sebabkan kita kemarahan ni lah, kita akan rasa sesuatu. Oh, tadi aku marah sangat sebenarnya. At least kita dah luahkan benda tu. Sebab itulah saya rasa kata keyword dia, emosi perlu diluah ataupun emosi perlu dikongsi. Dengan siapa kita nak kongsi, cikgu-cikgu kena carilah orang yang cikgu rasa, cikgu percaya. Kalau rasa suami boleh dipercayai untuk berkongsi emosi dengan kita, terpulang. Kalau kita rasa kawan baik kita, terpulang. Sebab saya selalu cerita dengan budak, emosi perlu dikongsi. Emosi apa? Emosi negatif lah contohnya. Kita marah, kita stres, kita rasa tak sedar hati, kita rasa terlalu tak tahu nak buat apa. Itu sebab saya kata perlu dikongsi. Bila kita dah kongsi emosi, kita dah luahkan emosi tersebut, kita akan rasa lega. Sebab kita tahu ada orang di samping kita yang akan membantu kita kelak. Okey? Kadang-kadang dia tak bantu apa pun sebenarnya, tetapi dia membantu kita menjadi pendengar yang setia. Maknanya aku rasa, oh aku dah cerita dekat Izan, contohnya, sekurang-kurangnya lepas ni jadi apa-apa kat aku, Izan tahu. Contoh. Okey? Sebab itulah saya kata emosi perlu dikongsi, emosi perlu diluah. Okey? Kita kena tahu cikgu, kadang-kadang saya hari tu berkongsi dengan budak, ada tak awak pernah ada rasa berfikir untuk bunuh diri? Contoh ayat saya dengan budak. Okey? Cikgu mana ada? Kita kata macam tu kan? Okey. Tetapi itu adalah salah satu cara untuk saya kena pasti murid atau klien yang ada ciri-ciri tersebut pernah atau ingin bunuh diri. Ingin saja, maknanya dia baru ada niat nak bunuh diri. Cikgu, saya pernah rasa untuk bunuh diri. Dia pernah ada rasa, maknanya dah ada niat dah tu. Tapi dia tak buat pun lagi kan. Dia elok dia hidup sampai sekarang. Itu adalah antara simptom awal penyakit mental. Sebab apa? Sebab kalau ikut dalam terma psikologi, ingin bunuh diri ataupun pernah terfikir untuk membunuh diri adalah penyakit mental level kedua. Kemurungan, depression level kedua tau cikgu. Bukan level pertama, level kedua. Jadi kita kena tahu sedikit sebanyak pasal info kesihatan mental. Sebab kita tahu pandemik sekarang ni lah yang punca segala-galanya, orang hilang punca pendapatan, orang hilang kerja, mungkin ada konflik keluarga dalam tu. Mungkin ibu atau bapa dia kita tak tahulah. Mungkin kerja swasta ataupun hanya berharap kepada pendapatan harian, mungkin berniaga dan sebagainya. Inilah salah satunya. Jadi pandemik ni, musim pandemik ni kita kena cuba
kawal. Kalau cikgu yang tak pernah masuk saya punya channel Telegram, setiap hari sebelum ni masa PDPR, cikgu sibuk ber-Google Meet, saya sibuk juga kongsi info pasal infografik kebanyakannya yang saya kongsi pasal kesihatan mental. Macam mana cara kita nak tangani kesihatan mental, macam mana ciri-ciri ataupun simptom-simptom kesihatan mental, apa yang kita perlu buat. Mungkin lepas ni saya boleh share dengan rakan-rakan semua pasal parenting. Okay, saya boleh share lah nanti sebab saya ada juga bahan-bahan pasal parenting. Macam mana kita nak wujudkan suasana tu? Sebab kita tahu kita dalam rumah berkurung, lockdown. Bukan kita saja, jiran kita pun sama. Mak ayah kita, saudara mara kita pun sama, semua sama. Macam saya lah. Saya lagilah bosannya kat rumah. Kan? Nasib baiklah ada orang cakap ada media sosial dan sebagainya. Dari situlah kita berhubung. Okay? Kita boleh Google Meet, kita boleh video call dan sebagainya. Okay. Bila kita sebut pasal kesihatan mental ni, kenapa pentingnya kesihatan mental ni kita perlu tahu? Sebenarnya kita kena share dengan anak-anak kita, anak-anak murid kita, anak-anak didik kita, anak-anak kita dan juga kita share dengan keluarga kita. Bila kesihatan mental ni kita boleh dikawal, jadi benda tu akan jadi cantik. Maknanya perjalanan hidup dia akan jadi cantik. Dia boleh kontrol emosi dia, dia boleh luahkan perasaan dia. Jadi dia tak akan ada pemikiran-pemikiran yang orang cakap berhalusinasi ataupun penyakit mental. Okay? Sebab kita pernah dengar orang kata dekat Hospital Tanjung Rambutan tu sebenarnya ramai pakar-pakar sebenarnya, pakar IT, pakar teknologi, orang-orang golongan profesional. Tapi duduk kat situ. Sebab apa? Sebab tekanan lah. Kadang-kadang mungkin tekanan daripada persekitaran kerja dia. Salah satunya. Mungkin tekanan daripada persekitaran dia ataupun keluarga dia ataupun kehidupan lampau dia. Okey. Kenapa saya kata kehidupan lampau dia? Tadi awal-awal saya punya bicara saya disebut bermula daripada seawal usia kanak-kanak. Okey, cikgu kena tahu tau. Kenapa saya sebut dia berpunca daripada zaman kanak-kanak. Okey. Kalau kita kena tengok, kalau tanya saya, zaman kanak-kanak saya, kalau boleh kita flashback, kalau boleh kita campak belakang, throwback, sangat menyeronokkan bagi saya. Sebab apa? Saya menikmati zaman kanak-kanak saya enjoy. Sebab saya tak payah fikir pasal kerja, saya tak payah fikir pasal macam mana nak cari duit. Saya tahu cuti sekolah kita boleh main basikal, boleh main masak-masak, boleh main tembak-tembak dan sebagainya. Tak ada pun kita sibuk nak ber-WhatsApp ke apa, tak ada. Tak ada. Kita akan kayu basikal, kita akan pergi carikan kawan, okey, kita duduk kat bawah pokok ceri ke apa ke. Kalau orang duduk kat kampung, dia pergi memancing, pergi berkubang kat dalam sawah padi dan sebagainya. Itu zaman kanak-kanak kita yang kita lalui. Kita nampak tak positif kat situ? Bila kat situ positif, kat situ kita lalui zaman kanak-kanak yang bagus, yang baik, yang akan meninggalkan kenangan manis. Jadinya, saya punya perjalanan hidup tu cantik. Okay, walaupun ada liku lah sedikit. Sebab saya pernah rasa kehilangan dan sebagainya kan. Okay. Bila saya kata kenapa zaman kanak-kanak? Sebab apa? Sebab budak-budak sekarang ni, budak-budak zaman alfa ni, kita tahu parent kebanyakannya yang sibuk mencari sumber rezeki kat luar. Contohnya yang kadang-kadang ada je yang budak-budak tinggal dengan bibik kan. Dia membesar dengan bibik. Memang mak ayah dia ada kat rumah tu tapi sibuk bekerja mencari rezeki. Itu tanggungjawab dia, betul. Tapi dia kena tahu tanggungjawab dia kepada anak-anak, didikan dia. Macam mana masa dia, time frame dia dengan anak-anak. Okey? Dia tahu bibik akan jaga anak-anak dia ataupun dia hantar dekat pengasuh dan sebagainya. Tapi kita kena tahu masa kita bersama anak-anak tu kena ada. Kita ada masa dengan anak-anak kita. Masa bila kita nak makan luar dengan anak-anak. Okey, jom kita tengok wayang. Contohnya yang sebelum pandemik ni kan. Okey, minggu ni kita kena pergi camping contohnya. Sebab apa? Sebab kita nak biasakan dengan anak-anak dengan dunia semula jadi. Kita tak nak bila nanti dia kat sekolah ada camping, pacat pun dia takut, katak pun dia tak kenal. Anak-anak sekarang macam itulah. Anak-anak sekarang ni. Kan kita tengok. Okey. Jadi kita kena sesuaikan
masa kita, persekitaran kita dengan kanak-kanak kita. Betul, sekarang ni keselamatan anak-anak tu penting. Kadang-kadang ada ibu bapa yang terlalu kongkong anak-anak. Bukan saya kata tak boleh, mak bapak kena bagi masa untuk anak-anak bergaul, bersosial dengan kawan-kawan dia. Bila dia ada kawan-kawan, dia pergi main basikal ke, nanti sebelum maghrib dia balik ke, itu normal, itu bagus. Sebab kita tahu, dia tahu jaga diri, dia tahu tanggungjawab dia, sebab mak dia kata tadi sebelum maghrib kena balik. Kalau tidak mak rotan. Itu hukuman yang dia akan terima. Dia akan tahu tu. Janji aku dapat keluar tu pun dah 1000 rahmat dah. Dah ye dah kat situ kan. Okay. Lepas tu zaman kanak-kanak ni pula, itu kita tengok daripada segi positif yang kita bagi anak-anak kita main, bergaul dengan kawan, dengan jiran pun dah okey dah, tak ada masalah pun. Okey, mak dia kata, tak boleh pergi main jauh-jauh, main kat depan rumah ni je. Panggil dia datang kat sini. Okey dah tu. Budak dah seronok dah tu. Kurang-kurangnya dia ada proses sosial, interaksi dengan orang lain. Okey? Secara tak langsung dia belajar dekat situ. Okey? Jadi mak dia kata, sebelum maghrib kau kena balik. Jadi dia dah tahulah, itu arahan. Kalau tak balik aku kena rotan. Itu hukuman. Dia dah tahu dah. Baik aku balik sebelum maghrib supaya besok aku boleh dapat keluar lagi main basikal, main bola ataupun dan sebagainya. Jumpa kawan-kawan. Okey? Kenapa masa lampau ni ataupun zaman kanak-kanak ni penting? Sebab apa? Bila emosi dia terganggu pada zaman kanak-kanak. Contohnya mak ayah dia terlalu garang. Okey? Ataupun mak ayah dia terlalu nak sangat perfectionist. Bukan tak boleh tau cikgu. Kadang-kadang kita jangan mengharapkan pencapaian anak tu terlalu tinggi. Contohnya kita nak dia dapat 100 semua. Kita boleh letakkan target untuk dia. Okey, mama nak untuk ujian awal tahun ni awak dapat A sekurang-kurangnya 80. Okey, boleh tak kita target macam tu? Okey, kita jangan letak terlalu menghukum dia. Ni semua kena dapat A. Mati dia cikgu. Sebab kalau dia bukan murid yang perform, sebab murid ni kepelbagaian dia bagai. Ada orang yang lebih kepada linguistik, ada orang yang lebih kepada kesenian, ada orang yang lebih kepada naturalist. Jadi murid ni kepelbagaian. Kita kena terima itu anak kita. Itu anak murid kita. Sebab dalam satu kelas 40 orang tu, dia ada kategori dia sebenarnya. Kita sendiri tahu tahap dia. Ada yang cepat tangkap, membaca. Ada yang masih merangkak-rangkak. Ada yang mengeja lagi. Jadi kita kena terima. Itu adalah proses pembelajaran dia. Okey? Sama juga macam kita. Kita pun belajar benda tu. Benda tu satu proses. Bila ia melibatkan proses, dia akan ambil masa. Ada orang cepat, ada orang lambat. Okey? Sebab tingkah laku manusia ni berbeza-beza. Okey? Kanak-kanak yang daripada kecil dia, emosi dia ataupun persekitaran dia tidak begitu baik contohnya kan. Dia tak ada emosi persekitaran yang positif, tak ada. Contohnya bila dia tak ada macam suasana yang menyeronokkan. Okey, macam kita seronok lalui zaman-zaman kanak-kanak kita. Tapi bila kanak-kanak yang tidak ada zaman yang menyeronokkan ini, dia akan jadi kemurungan. Bila dia meningkat, umur dia akan meningkat, benda tu disimpan. Sebab dia tak luahkan emosi dia, dia tak luahkan perasaan dia. Okey? Contohnya salah satu sebabnya bila klien saya pun saya pernah tanya dia, kenapa awak rasa macam ni? Padahal dia budak pandai. Cikgu, sebab mak ayah saya terlalu garang. Mak ayah saya nak saya capai macam ni. Saya tak boleh cikgu. Saya hanya boleh capai 2A saja instead of 6A contohnya. Dia dah cakap dengan kita tapi dia kata mak ayah dia tak faham. Sebab mak ayah dia nak juga dia macam tu. Sebab dia kata mak ayah dia nak abang macam ni, kakak macam ni. Awak kena jadi macam ni. Maknanya mak ayah dia dah letak satu benchmark. Abang kakak dia mungkin masuk asrama dan sebagainya. Jadi dia nak juga yang anak yang bongsu ni pun ikut jejak langkah tu. Okey, boleh, tak ada masalah pun sebenarnya nak tetapkan matlamat tu. Tapi kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai guru, kita kena tahu keep track dengan anak kita tu, anak didik kita tu. Okey, kita tahu budak A ni dia boleh membaca, dia lancar. Okey, kerja pun dia buat. Okey, maknanya track dia okey.
Laluan dia okey. Okey, murid B ni dia boleh membaca tapi dia macam malas sikit nak buat kerja kita. Okey, jadi kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah ciri-ciri budak ni. Okey, murid C ni pula kita tengok dia masih merangkak-rangkak lagi dalam membaca. Jadi antara tiga ni, kat mana tumpuan yang cikgu kena bagi? Antara tiga ni. Sebab A tu dah okey dah, B tu dah okey dah sebenarnya, cuma dia malas sikit je. Macam C ni, kita dah nampak dah. Kita kena bagi tumpuan lebih sikit dekat dia. Jangan kita tinggalkan A dengan B tu. Jadi kita kena tahu track dia. Kita kena tahu channel mana kita kena keep on track dia. Okey, yang ni dah okey, yang ni dah okey. Okey, aku kena fokus kat sini lah lebih sikit. Okey, buat kerja dulu, cikgu nak tolong kawan kamu ni sebentar. Okey, macam tu. Okey. Bila kanak-kanak yang ada emosi ataupun yang tak stabil ni daripada kanak-kanak ni, maknanya salah satu caranya ibu bapa dia garang tu. Yang kedua dia, kita kena tanya anak-anak kita, adakah dia gembira sekarang jadi seorang kanak-kanak? Nanti kalau dah boleh bersemuka, cuba cikgu tanya dalam kelas cikgu, adakah awak gembira menjadi seorang kanak-kanak? Kalau dia kata ya tu bagus. Kalau dia kata tak ada cikgu, bosan. Mesti ada something somewhere wrong. Sebab persekitaran dia. Sebab kita tak tahu persekitaran dia, keluarga dia macam mana, background family dia macam mana. Okay? Okay, kadang-kadang dia ada tekanan ataupun mental torture. Okay? Bila ada mental torture ni daripada family ataupun orang persekitaran dia, dia akan jadi, benda tu akan melekat dalam diri dia sampai bila-bila kalau dia tidak luahkan emosi dia, dia tidak berkongsi emosi dia. Ini adalah salah satu simptom. Memang kita nampak benda tu kecil je sebenarnya. Sebab dia bermula daripada zaman dia kanak-kanak lagi sebenarnya. Okey? Lepas tu kita tanyalah pula dekat dia. Awak jadi kanak-kanak, apa lambang kegembiraan awak jadi kanak-kanak? Macam saya, kalau saya akan ekspresikan, oh dulu saya main, suka hati, nak pergi mana pun, nak panjat pokok dan sebagainya. Okey, kalau murid sekarang dia kata, oh cikgu, tablet lah jadi kegembiraan saya. Oh main game lah cikgu, PUBG dan sebagainya, FIFA. Oh cikgu, TikTok lah kegemaran saya, membuatkan saya rasa gembira. Semua tu menjuru kepada media sosial. Okey? Jadi kita kena tengok dia punya kegembiraan tu ada ke tak ada dalam diri dia sebenarnya. Okey? Okey, sebenarnya cikgu, kalau kita tengok kesihatan mental ni, dia ada sebenarnya daripada sudut positif dan juga sudut negatif. Okey, bila kita tengok sudut positif tu, kita boleh kaji diri kita. Maknanya kita tahu kelemahan diri kita kat mana. Kita kena tahu kekurangan diri kita dekat mana. Okey? Kita kena tahu. Lepas tu, daripada sudut negatif dia pula, kalau kesihatan mental ini tidak dikawal, dia akan jadi penyakit mental. Mental illness. Okey? Kejap . Okey? Dia jadi penyakit mental, mental illness. Bila benda itu yang dia tak berkongsi, dia tak share dengan kawan-kawan ataupun dia tidak luahkan emosi dia, lama-lama bila dipendam. Bila dipendam tu sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itulah antara penyakit mental yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita tak perasan pun sebenarnya kita ada penyakit mental ni sebenarnya. Tapi minor atau mild. Okey? Tapi saya rasa guru-guru ataupun warga Melayu Raya tak ada lagi lah sampai tahap macam tu sebenarnya. Sebab kita boleh kawal diri kita, kita boleh kontrol diri kita, kita boleh kontrol kemarahan kita, emosi kita. Kalau kita nak marah, memang kita marah. Kadang-kadang kita dah geram dengan budak ni sebenarnya. Awak ni kan saya kata. Kita dah marah dah tu. Kita dah luah dah kan emosi kita. Kita dah luahkan emosi kita kat siapa? Dekat murid kita lah. Dia yang dengar kita membebel. Kan? Kalau budak lain yang buat sikit, cikgu ni tak pasal-pasal kena marah hari ni. Sebab engkau seorang, cikgu marah satu kelas. Contohnya. Itu salah satu cara cikgu luahkan emosi. Ataupun cikgu kongsikan emosi. Sebab apa? Cikgu marah. Awak ni, kau tengok. Kau main, orang lain kena. Macam itulah.
Kadang-kadang kita tak perasan pun kita dah luahkan. Sebab apa? Kita nak murid kita tahu kita tengah marah. Kita tengah geram. Paling tidak pun kalau cikgu tu dah geram kan, diketuk meja ke apa ke, nak cubit jauh sekali lah kan. Sekarang budak-budak sekarang ni tak boleh nak cubit kan. Nak rotan tu jauh sekali lah. Sebab Cikgu Citra tu pegang rotan tu sebagai senjata je nak takutkan budak kan. Cikgu Citra dan rotan berpisah tiada. Sorry Citra, saya bagi contoh je kan supaya kita nampak benda tu, okay? Okay. Okay, sebab apa? Sebab apa dia budak tahu? Saya panggil Cikgu Citra kan, dia tahu. Sebab Cikgu Citra ada rotan. Cikgu Citra dah ada orang cakap dah ada lambang kat situ. Garangnya Cikgu Citra dengan rotan. Dia tak rotan pun budak sebenarnya. Ada tak kita nampak dia rotan budak? Tak ada. Paling tidak pun Cikgu Citra ketuk je meja. Nak luahkan emosi marah tu sebenarnya. Okay? Okay, seterusnya. Kalau kita tengok kesihatan mental dan penyakit mental. Itu kan saya kata tadi ada dua benda yang berbeza. Okay? Kesihatan mental ni adalah satu benda yang sangat positif. Sekarang ini baru orang sedar, awarenessnya baru orang tahu. Kesihatan mental, sihat mental, mental health itu dan ini. Kat media sosial pun, dekat platform-platform Google ke, YouTube ke dan sebagainya, banyak orang, kebanyakan orang sibuk cerita pasal kesihatan mental. Sebab apa? Sebab pandemik ni lah yang kontrol kita punya emosi. Macam kita rasa bersyukur sebab kita sebagai penjawat awam, sekurang-kurangnya bila kita tidak dapat bersemuka dengan murid, walaupun itu tugas hakiki kita, kita boleh Google Meet dengan mereka. Secara tidak langsung kita boleh hantar kerja melalui channel Telegram, WhatsApp dan sebagainya dan budak akan respon. Itu salah satu caranya kita. Sekurang-kurangnya kita masih bersyukur diberi kerja. Okey, kita masih lagi ada kerja. Okey, kita ada lagi punca pendapatan kita berbanding dengan orang lain. Okey, berbanding dengan orang lain yang punca pendapatan dia contohnya berniaga dan sebagainya. Kita kena akur benda tu sebab kita pun tak minta pandemik ni datang kat sini. Sebab saya selalu cakap dengan budak, awak nampak tak COVID tu datang? Kalau kita nampak COVID tu datang, kita boleh lari macam hujan. Kita nampak hujan turun, kita lari nak selamatkan diri. Tapi kita tak nampak pun COVID tu datang. Kalau kita nampak, kita boleh lari. Saya selalu cakap dengan budak macam tu. Okay, kita kena terima sebenarnya. Kalau dalam term psikologi ataupun dalam term kaunseling, kita panggil penerimaan tanpa syarat. Okay? Kenapa kita kata penerimaan tanpa syarat? Kita suka ke, kita tak suka ke, kita nak ke, kita tak nak ke, kita harus terima. Berlapang dada. Okay? Kita berlapang dada, kita harus terima. Jadi kita buka minda kita, kognitif kita, pemikiran kita, bukan aku seorang je yang alami benda ni, kan? Satu dunia kot, satu Malaysia kot. Bukan aku seorang je yang rasa macam ni, satu dunia kot. Kita kena tahu. Okay? Jadinya, bila kita dah ada perasaan macam tu, kita cuba cari benda-benda yang positif. Kita kadang-kadang kebanyakannya biasanya kita akan scroll lah social media. Okay? Social media tu adalah dekat dengan kita. Benda pertama ataupun kita panggil kitab untuk kita. Untuk scroll apa, okay, apa yang aku kena buat. Kita pula tengok kawan-kawan kita share dalam Facebook, dalam Instagram. Kita boleh tengok kita punya apa yang kita follow, mungkin Insta famous ke ataupun siapa-siapalah. Pakar-pakar yang kita minat, yang kita follow, oh macam ni dia isi masa lapang dia, oh macam ni parenting dia dengan anak-anak. Yang baik kita boleh ikut, tak ada masalah pun. Kita pun ada cara kita sendiri untuk didikan anak-anak kita supaya emosi kita sendiri kita jaga. Okay? Kita kena kontrol juga emosi kita sebenarnya. Sebab itulah saya kata mula-mula tadi, kesihatan mental bermula daripada diri sendiri. Okay? Memang bermula daripada diri sendiri. Kalau diri sendiri tak boleh kawal emosi, diri sendiri tak boleh kawal tingkah laku, tak boleh kawal pemikiran, tak boleh kawal itu dan ini, jadi susahlah cikgu. Okay? Takkan orang lain nak kontrol kita. Kita bukan TV nak guna remote control dan sebagainya. Tak. Kita yang kena kawal diri kita sendiri. Okay? Sebab tu saya kata diri sendiri. Bila diri sendiri boleh kawal, boleh tahu mana jalan yang betul,
mana channel yang betul, mana path yang betul kita nak ikut, kita ikut. Okey, kalau route tu betul, kita ikut jalan. Okey, jalan inilah jalan betul, kita ikutlah jalan yang ni. Kalau kita rasa kita kena pilih, aku kena pilih jalan yang sebelah sana tu. Okey, kita pilihlah jalan sebelah sana tu. Dan kita kena tahu outcome dia nanti. In the end, at the end tu, kat hujung itu, kita kena tahu hasil dia. Okay, kita kena nampak hasil dia. Okey, kalau aku ikut jalan ni, apa yang akan jadi? Kalau aku ikut cara ni, apa yang akan jadi? Jadi kita yang tentukan sebenarnya. Okey? Bila bercakap pasal dua benda berbeza tadi, kesihatan mental, penyakit mental. Penyakit mental ni dia lebih banyak kebergantungan. Okey, dalam slide yang saya bagi semalam pun ada sebenarnya. Dia lebih banyak kepada kebergantungan. Kebergantungan tu maknanya dia sangat mengharapkan orang. Itu orang di sekeliling dia lah. Ibu bapa dia ke, rakan-rakan dia ke, ataupun persekitaran yang ada dalam rumah dia ataupun family dia. Dalam arti kata yang lain, selain daripada orang ataupun family member dalam keluarga tu, kebergantungan dia biasa penyakit mental dia kadang-kadang dia lebih percaya kepada halusinasi. Okay? Sebab bila dia dah ada penyakit mental tu, dia akan ada satu pemikiran yang dia rasa dia sahaja yang betul. Sebab dia rasa tak ada orang pun yang boleh tolong dia, tak ada orang pun yang boleh bantu dia, tak ada orang yang boleh sokong dia. Bila halusinasi ni maknanya benda-benda yang datang tu, benda tu yang bantu dia. Sebab dia rasa benda tu yang selamatkan dia sebenarnya. Padahal bukan pun, dia yang kawal diri dia sebenarnya. Okey? Okey. Bila kadang-kadang kita secara tak langsung kadang-kadang kita terlalu overthinking cikgu. Kadang-kadang kita terlalu gemuruh ataupun kita terlalu nervous. Okey? Kita terlalu nervous ataupun overthinking. Bila kita jadi overthinking sangat-sangat bahaya cikgu. Dia akan menyebabkan kita akan rasa sesak nafas dan sebagainya. Okey? Okey, kadang-kadang tangan kita shaking lah apalah, jantung kita berdegup terlalu kencang ataupun terlalu laju. Itu kita kena buat kita punya teknik dia. Sebenarnya kalau lepas-lepas ni kalau cikgu-cikgu ataupun anak-anak kita tiba-tiba ada rasa nervous, ada rasa gemuruh, kadang-kadang ada rasa ketakutan, cikgu boleh amalkan teknik deep breathing ataupun teknik pernafasan. Okey? Teknik pernafasan ni kita kontrol. Kita bantu anak-anak kita ataupun family members kita yang kita rasa dia nampak kemurungan ataupun depression. Kita bantu dia, salah satunya teknik pernafasan. Okey, kita cakap kepada dia, okey, relax, tenangkan diri awak. Okey, cuba bernafas. Cubalah bernafas. Ikut mulut ke, kita cuba ikut hidung ke. Okey, tenang. Okey, cuba awak pejamkan mata. Kita guide dia supaya dia boleh dengar cakap kita. Kita bantu dia sebenarnya. Kita bantu dia supaya dia boleh bersama-sama dengan kita. Okey? Dia boleh bersama. Okey, bila kita dah nampak dia dah tenang sikit. Okey, kita tanya dia, rasa macam mana sekarang? Okey, mungkin selalunya bila lepas teknik deep breathing ni, sebenarnya dia ada cara dia cikgu. Nanti kita bersemuka boleh kita buat ataupun kita boleh buat sesi kedua kot lepas ni. Google Meet sesi kedua pula lepas ni mungkin insyaAllah. Dia macam-macam cara. Salah satunya saya biasa guna teknik 5 panca indera. Apa itu 5 panca indera? Saya kongsikan sedikit lah. Salah satunya kita boleh gunakan mata. Okey, kita boleh gunakan deria hidung untuk bau. Kita boleh gunakan deria telinga untuk mendengar. Deria sentuhan. Okey? Okey, contoh dia. Bila kita suruh dia pejam mata, masa dia tarik nafas tu saya kata dia, okey, pejamkan mata, kosongkan minda. Okey? Okay, kita pejam mata, kita kosongkan minda, kita kata dia, okay, tarik nafas, lepas mungkin 2-3 kali. Okey, awak rasa macam mana? Okey, cuba awak buka mata awak, cuba awak pandang benda-benda yang hijau, contohnya lah. Okey? Okey, itu salah satu cara dia. Itu teknik panca indera yang pertama. Yang kedua kita boleh guna teknik bau. Okey, masa dia pejam mata, mungkin kita ada essential oil ke ataupun kita ada aromaterapi ke sebagainya, kita bagi dia bau. Cuba awak hidu bau tersebut, apa yang awak rasa, apa bau tersebut, macam tu contoh. Untuk teknik sentuhan pula,
kita gunakan tangan contohnya. Okey, cuba awak genggam tangan awak. Cuba awak ramas tangan. Cuba awak betul-betulkan jari, goyang-goyang jari. Itu salah satunya. Itu di antaranya lah. Saya panggil sebenarnya itu teknik panca indera. Kita boleh amalkan cikgu untuk anak-anak murid kita. Kadang-kadang sampai tu tahap kita nampak budak-budak ni kadang-kadang boring sebenarnya. Mungkin dia boring tu satu sebab tak faham. Tak faham pun apa yang kita ajar. Yang kedua dia boring sebab mungkin masa terlalu lama. 3 masa contohnya kelas. 3 masa tu terlalu lama untuk dia sebab budak akan duduk tak lebih daripada setengah jam. Lebih daripada 10 minit kadang-kadang dia tak boleh duduk lah. Okey. Lepas tu salah satu itulah antara cara deep breathing. Okey. Kadang-kadang penyakit mental ni benda-benda yang dia ada semua dah fikiran tidak logik. Okey, dia akan fikir benda-benda yang tak logik. Okey? Sebab apa dia fikir benda-benda yang tak logik? Sebab dia akan rasa kalau aku tak buat sekarang, aku akan mati. Jadi biar aku bunuh diri. Okey? Kalau aku hidup, aku akan menyusahkan orang. Lebih baik aku mati. Sebab bagi dia, dengan mati ataupun bunuh diri, cara yang terbaik untuk dia menyelesaikan masalah dia. Cikgu setuju tak dengan saya? Tak kan? Tak setuju. Sebab kita rasa kita positif lagi. Kita rasa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Okey? Jadinya sebab itulah dia jadi penyakit mental tu dalam diri dia. Sebab dia rasa dia tak ada solution. Dia tak ada penyelesaian. Dia tak ada dah semua-semua tu. Okey? Jadinya dia rasa dengan rasa dia mati tu, dia rasa baik aku mati ataupun aku bunuh diri. Dari situ lagi dia kata, bila aku bunuh diri, masalah aku selesai. Dia tak tahu pula lepas ni, orang yang hidup di sekeliling dia tu, nak kena selesaikan masalah dia. Dia dah mati dah tu. Itu orang yang penyakit mental sebab dia tak ada motivasi. Sebab bagi dia, aku bunuh diri, bila aku mati, masalah aku selesai. Game over, bingo. Dia tak tahu. Dia tak tahu yang masalah dia tu boleh diselesaikan sebenarnya. Okey, kadang-kadang kita tahu kawan-kawan kita ada masalah ataupun tak semua orang tahu. Contohlah tak semua orang tahu dalam satu organisasi tu, kadang-kadang hanya orang tertentu je yang tahu kawan-kawan kita tu ada masalah. Okey? Ada masalah keluarga ataupun masalah peribadi dan sebagainya. Sebagai kawan ataupun sebagai rakan sekerja, okey? Ataupun kita ada grup lah, BFF dan sebagainya, kita perlu berkongsi dengan kawan-kawan kita kan. Macam mana kita nak bantu kawan kita sebenarnya cikgu? Okey, macam mana kita nak bantu? Sebenarnya kadang-kadang kita tengok kawan kita tu kadang-kadang tiba-tiba moody ke, ataupun kita tahu suami atau anak dia atau isteri dia masuk ward ke, masuk hospital ke, ada sakit ke apa. Macam mana kita nak bantu? Memang kita tak boleh nak bantu untuk sembuhkan orang yang sakit tu. Jauh sekali lah kan. Kita bukannya magician ke, kita bukannya siapa. Kita boleh bantu dia, kita bagi semangat dekat dia, kita bagi dorongan dekat dia. Itu salah satu orang cakap macam mana? Dia ada satu terma, saya terlupa lah. Okey, kita bantu dia, bagi sokongan moral lah. Okey, kita moral support kat dia. Kita tahu itu anak dia, itu suami dia ataupun ahli keluarga dia yang sedang sakit ataupun ada ditimpa masalah dan sebagainya kan. Okey, kita memang tak boleh bantu pun nak sembuhkan dia. Tapi kita boleh bantu, okey, kita berdoa supaya suami sekian diberi kesembuhan. Mana tahu doa kita diangkat, kita tak tahu. Okey, bukan kita seorang saja yang berdoa. Satu Meru Raya. Lepas tu kita share pula dalam grup-grup kelas, dalam grup-grup lain-lain, kita share pula. Maksudnya kita panjangkan juga supaya semua orang turut berdoa dan membantu. Membantu tu maknanya membagi sokongan moral lah secara tidak langsung. Okey? Sebab kita ada, memang kita tak boleh nak bantu pun nak sembuhkan penyakit dia. Sebab kita ada doktor yang ada pakar, sebab itu bukan bidang kita. Tapi kita membantu daripada sudut psikologinya, daripada sudut emosi dia. Kita tenangkan dia. Besok kalau dia datang sekolah kita tanya, Akak, suami akak macam mana? Okey.
Okey. Suami akak macam ni, doktor kata macam ni. Okey kak. Oh, okey tu. Nampak perubahan yang positif tu. InsyaAllah tu tak lama lagi okey tu. Boleh discharge. Kita cakap macam tu dengan dia. Sama dengan anak murid kita. Kalau kita nampak anak murid kita yang tak datang banyak kali tu lah. Yang tak datang bersebab tu tak ada masalah lah. Yang sakit tiba-tiba dia datang sekolah. Kan? Dah lama dia sakit. Tiba-tiba dia datang sekolah, kita raikan dia. Kita welcome dia. Okey, hari ni kita nampak Ali, okey bukan nama sebenar ya. Ali hari ni datang sekolah. Bagus, Ali dah lama kawan-kawan kelas rindu dekat Ali. Kita kata macam tu. Sebab Ali dah lama. Okey, nampaknya Ali dah beransur pulih, Ali dah sihat. Okey, boleh tak kita teruskan sesi pembelajaran kita? Maknanya kita welcome Ali tu. Sebab kita tahu dia dah lama tak datang sebab sakit. Maknanya Ali ni pun akan terasa diri dia dihargai. Maknanya, kalau aku tak datang, budak kelas aku rindu kat aku. Cikgu rindu kat aku. Nampak tak kat situ? Padahal Ali seorang je tak datang. Maknanya dalam 39 orang dalam kelas tu semua tanya pasal aku. Oh, ada juga orang yang sayang kat aku selain daripada keluarga aku. Maknanya Ali tu akan rasa dihargai. Dia ada rasa sangat-sangat dihargai kat situ. Jadi, perkembangan sosial Ali tu sangat bagus. Maknanya kognitif dia bagus. Okey? Lepas tu, kadang-kadang ada juga toksik ataupun rakan-rakan yang toksik kita ni. Tak apa je, pakai ni. Kita kena tengok sebenarnya persekitaran orang yang ada masalah tu. Okey? Bukannya saya kata orang yang ada masalah terlalu murung tu dia ada penyakit mental sangat-sangat. Tak juga cikgu. Kadang-kadang dia jadi murung tu sebab dia tidak meluahkan apa yang dia rasa. Dia tidak berkongsi. Tu sebab dia kadang-kadang jadi murung tu kita nampak dia tiba-tiba. Biasanya dia kecoh, tiba-tiba hari tu dia senyap, mesti ada sebab tak kena. Kita kena tanya dia. Kalau kita perasan dia macam tu, tak salah pun cikgu. Kalau kita rasa nak tanya depan-depan secara bersemuka kita segan. Kita takut dia rasa malu dan sebagainya. Kita boleh teks dia cikgu. Kenapa aku tengok kau macam moody je? Ada masalah ke? Cuba cerita. Secara tak langsung, orang yang baca WhatsApp kita tu, ada orang perasan kot hari ni aku moody. Alamak, kantoi. Macam tu. Mungkin nanti dia akan share lah kat cikgu. Tak adalah sebenarnya macam ni. Aku ada masalah gini. Dia akan ceritalah. Secara tak langsung, cikgu dah jadi dia punya pendengar setia. Dia dah luahkan emosi dia secara tak langsung. Kira-kira kita tak sedar pun. Bila besok kita tengok dia kembali ke sekolah, tengok dia dah okey dah. Maknanya dia dah tahu. Ada yang aware pasal dia. Ada yang alert pasal dia. Ada yang cakna pasal dia. Okey? Okey. Tahu tak macam mana cara kita nak bantu rakan-rakan kita? Kadang-kadang kita tahu rakan-rakan kita ni ada atau mal kesihatan mental. Kita ambil masa lah. Saya rasa warga pendidik dan staf SK Meru Raya ni semuanya mental health dia okey. Saya rasa tak ada masalah pun saya rasa. Sebab saya tak nampak lah lagi yang kemurungan ke apa ke saya rasa tak ada lagi. Kecuali yang murung nak pergi sekolah je lah kan. Tadi kata mau rindunya dekat sekolah. Betul. Budak-budak pun rasa, cikgu-cikgu pun rasa. Sebab itu kita punya core business, interaksi kita. Kita punya hakiki kita, tugas hakiki kita. Tapi apakan daya, kita terpaksa akur dengan situasi kita. Keadaan semasa kita kan. Okay? Macam saya sempat hari tu yang berprogram dengan murid tahun 1 sampai tahun 6. Saya rasa lega lah juga supaya saya dapat share ilmu minda sihat dengan mereka. Okay? Sebab dekat dalam slide-slide yang saya share dengan murid tu, jadi budak jadi tahu kenapa perlunya emosi terjaga. Kenapa emosi tu perlu jaga. Jadi anak-anak kita pun dah tahu. Kalau kita tak jaga emosi, apa kesan dia. Jadi rakan-rakan guru sekalian pun dah tahu. Sebab semalam yang slide yang saya share tu pun ada dalam tu. Ada yang kita pernah lalui dan ada yang kita tak pernah lalui. Kalau boleh kita elak, kita elak. Kalau ia tak boleh elak, kalau jadi kepada kita, cikgu jangan risau, cikgu jangan rasa takut, cikgu boleh PM saya, cikgu jangan rasa malu. Saya sedia membantu cikgu.
Sebab apa cikgu? Sebab apa saya kata saya sedia membantu cikgu? Sebab saya sebagai seorang guru bimbingan kaunseling, saya punya jawatan hakiki saya sebab saya ada kemahiran di dalam bidang saya sendiri. Okey? Jadi cikgu kena percaya kepada saya supaya saya ni boleh membantu cikgu. Selain daripada cikgu bantu diri cikgu sendiri. Okey? Sebab itulah bila saya berprogram dengan murid, saya selalu cakap kat murid, sebelum saya mula saya kata, okey, siapa ada masalah hari ni? Siapa ada rasa tak selesa hari ni? Jadi kita tanya dulu persekitaran kita supaya kita rasa kita nampak masing-masing kita enjoy untuk kita punya slot, untuk kita punya aktiviti, untuk kita punya sesi PDPC macam tu kan. Kalau contohlah, cikgu dia tadi selalu pergi tandas. Ada budak macam tu, setiap masa dia akan keluar pergi tandas. Pertukaran cikgu ya, time tu lah dia nak keluar pergi tandas. Ada cikgu. Kadang-kadang saja je tak pergi tandas pun, saja nak pergi ronda. Habit. Itu biasa. Sebab kita nampak budak tu normal sebenarnya. Cikgu jangan marah dia. Kadang-kadang saya pun marah juga sebenarnya. Itu normal. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia rasa dia perlu keluar. Dia saja je nak pergi tengok kawan dia kat kelas sebelah. Dia nak pergi tengok abang ke, nak pergi lalu kat kelas kat abang kakak dia. Nak pergi saja je. Nak melambai-lambai. Kita, itu biasa cikgu. Itu normal. Okay? Tapi kalau budak yang kita tanya dia tak jawab, kita bagi kerja dia tak buat, kita ajar kat depan dia tak ada respon, itu mesti ada something somewhere wrong. Tak banyak pun sikit. Itu mesti ada masalah. Mesti cikgu, saya garanti. Sebab apa? Bila dia tidak memberi kita respon, bila dia tidak berinteraksi dengan kita, tak bagi kita maklum balas, mesti ada sebab. Itulah jadi kita kata masalah. Apa masalah dia? Salah satu sebabnya emosi lah. Sebab dia tak nak bagi kita respon. Mesti ada sebab. Dia tak suka kita ke? Ataupun cikgu sebelum ni dah marah dia ke? Jadi dia akan melerik-lerik sampai ke waktu terakhir dalam sesi persekolahan ni. Kita tak tahu. Okey? Kadang-kadang kalau cikgu tengoklah budak zaman alfa ni lah, zaman anak-anak kita sekarang ni lah yang ada dekat Meru Raya tu, daripada budak prasekolah sampai tahun 6. Okey? Kita sebenarnya kena masuk dalam dunia dia. Kita kena berada dalam kasut dia. Kita kena ikut dia sebenarnya. Kalau kita, contohlah, sebab saya dah masuk kelas tahun 6, beberapa kali yang saya release dan sebagainya, tahun 6 dengan tahun 5. Sebab saya kadang-kadang saya nak rasa saya ni bukan saya nak kata saya nak rasa saya ni dihargai, bukan. Saya nak rasa saya ni berada dalam team dia, berada dalam kelompok dia, dalam group dia, dalam dia punya peers group dia. Okey? Sebab tu saya selalu berkongsi dengan murid tahun 5, tahun 6 biasanya. Saya cakap kat dia, siapa ada TikTok? Saya cakap dengan dia. Okey, siapa ada IG? Okey, saya kata, semua mesti ada benda-benda tu. Media sosial tu semua mesti ada, saya kata. Okey, cuba kongsi dengan cikgu, kata. Siapa berani kongsi dia punya TikTok, apa cikgu boleh follow kita kan? Alah cikgu, malu lah cikgu. Tak, kita follow lah. Benda-benda yang baik kita kongsi. Kita positifkan dia. Sebenarnya TikTok, IG dan sebagainya tu, sebenarnya kalau kita guna cara yang betul, positif lah jadinya cikgu. Kalau murid-murid ni kata, alah cikgu tak nak lah. Ni sebab tu saya kata kat murid-murid, ni mesti ada something ni, mesti ada crush ke apa. Alah cikgu kantoi. Dia kata macam tu. Maksudnya dia tahu kita berada dalam dunia dia. Kita berada dalam kelompok dia. Jadi bila kita boleh masuk dalam dunia dia, dalam kelompok dia, dia akan rasa selamat dengan kita. Dia rasa, oh Cikgu Shima ni okey ni, sporting ni okey lah, saya share lah dengan Cikgu Shima TikTok, saya punya TikTok. Jadi kita boleh tahu apa yang dia buat. Jadi kat situ saya boleh pantau dia sebenarnya secara tidak langsung. Mungkin mak ayah dia tak tahu, tapi kita sebagai guru kita tahu. Kalau salah kita boleh tegur dia. Cara nak menegur pula, kita tak boleh tegur dia secara berdepan ataupun secara mass, secara dia dalam kelas. Kalau kita rasa benda yang dia buat tu salah lah, contohnya lah kan, kita boleh panggil dia. Kita panggil dia sendiri, contoh Ali, kejap lagi Ali jumpa saya dekat bilik guru boleh? Ada benda sikit saya nak bincang, contoh. Okey, time rehat Ali pun pergi bilik guru. Jadi kita tegur lah dia. Ali, semalam cikgu tengok post Ali dekat TikTok tu tak sesuai. Okey, dia mengundang
negatif kepada orang lain. Nanti Ali balik sekolah, Ali tolong delete lah posting tersebut. Sebab kita tak nak lah jadi benda-benda toksik tu daripada orang lain. Nanti persepsi orang lain kepada Ali semua negatif. Walaupun Ali buat tu secara bergurau. Contohlah kita kata macam tu kat dia. Mesti Ali balik tu terfikir. Bila balik tu Ali mesti fikir, betul juga cikgu cakap kan. Itu salah satu kita sebut kepada psikologi pendidikan. Okey? Psikologi pendidikan ni lah termasuk dalam kesihatan mental sebenarnya cikgu-cikgu. Okey? Kadang-kadang kita sebagai guru kelas lah terutamanya dia akan tahu background latar belakang murid dia. Ada ibu bapa bercerai, ada ibu bapa yang masih lagi bersama, ataupun ibu kahwin lain, ayah kahwin lain, ataupun duduk separate dan sebagainya. Jadinya hanya guru kelas saja yang tahu kan. Bila guru kelas tahu, kadang-kadang guru kelas ni lebih dekat dengan anak murid dia. Jadi dia tahu apa isu tentang anak murid dia. Mungkin dia tahu budak A ni duduk dengan atuk sebab mak bapak dia dah bercerai, mak bapak dia dah buat haluan masing-masing, tak nak bela dia. Maknanya kasih sayang dia hanyalah kepada atuk dia saja, penjaga kan, orang yang diberi tanggungjawab tu. Jadinya aku kena buat sesuatu ni. Contoh kita sebagai guru kelas kan, sebab kita prihatin dengan emosi anak-anak murid kita supaya kita tak nak dia tertinggal ataupun dia ada masalah lain. Okey, biasanya guru kelas akan tahu situasi-situasi yang berlaku kepada anak murid dia. Okey, sebab guru kelas ni dia ada data dan dia tahu input-input semua. Kadang-kadang secara tak langsungnya benda tu murid dia cerita sendiri kat dia. Cikgu, semalam ayah dengan mak saya bergaduh. Contoh. Dia akan cerita dekat guru kelas dia. Sebab dia tak tahu dia nak cerita kat siapa. Okay. Sekurang-kurangnya dia kat situ, kita dah nampak dah. Dia luahkan emosi dia. Kan? Lepas tu, saya nak berkongsi sedikit lah cara untuk kita nak tingkatkan kesihatan mental. Sebab saya rasa macam dah lama kot saya bercakap. Okay. Cara kita nak tingkatkan kesihatan mental, dia sebenarnya ada macam-macam cara sebenarnya. Selain daripada kita bersenam, kita makan benda-benda yang berkhasiat, kita bertafakur, berdoa ikut agama masing-masing, kita boleh gunakan satu cara, iaitu kita boleh buat luahan dari segi penulisan kita. Ini yang saya praktikkan lah biasanya. Biasanya dengan klien-klien saya, sebab saya punya klien pun bukan hanya murid sekolah saja sebenarnya. Klien saya ada yang dah dewasa lah sebenarnya. Budak IPT pun ada klien saya. Kawan-kawan saya yang dah berumah tangga, yang dah berfamily pun ada juga klien saya. Saya cakap dekat klien-klien saya kongsi kat klien saya kata tulis. Luahkan melalui penulisan, express ataupun lukisan. Itu adalah salah satu cara terapi untuk diri kita sebenarnya cikgu. Kadang-kadang contohlah, kita tak percaya kepada orang yang kita nak bercakap. Kaunselor contohnya, kadang-kadang orang tak percaya kat saya pun, betul juga. Itu hak dia. Tapi kita kena percaya kepada diri kita sendiri. Baik aku lukis, baik aku tulis. Kalau aku marah, apa yang aku perlu luahkan? Contoh kan. Kita boleh buat satu journal. Kita boleh adakan satu, saya biasanya panggil my journal book ataupun my journal journey. Dalam tu saya luahkan apa yang saya rasa. Kalau hari ni saya rasa saya macam terlalu bosan, saya tulislah, aku tak tahu kenapa ini aku terlalu bosan, tak tahu nak buat apa. Contohnya aku dah tengok Netflix, aku dah scroll social media dan sebagainya, aku dah tengok kat Shopee tapi bosan contohnya. Jadi kita luahkan. Itu benar-benar normal cikgu. Kadang-kadang ada klien saya, dia guna journal dia tu, dia berkongsi dengan saya lah sebab saya dia punya kaunselor kan. Sebab journal dia, saya sangat menarik, saya suka tengok journal dia sebab dia suka melukis. Jadi dia gunakan warna, dia gunakan gambar rajah, dia ekspresikan emosi dia. Dia luahkan pasal keluarga dia. Sebab dia ada masalah keluarga sebenarnya.
klien saya tu dia ada masalah keluarga, jadi dia ekspresikan. Okey, contohnya dia tahu mak ayah dia memang selalu bergaduh dan sebagainya, jadi dia kata dia tak nak lah. Dia kata dia jadi macam takut, dia kata bila dia berkahwin satu hari nanti, dia tak nak jadi macam tu. Sebab dia punya emosi dia, maknanya persekitaran dia mempengaruhi emosi dia. Jadi saya cakap kat dia, tak semestinya dia akan jadi macam tu. Mungkin dia akan jadi lebih baik. Jadi dia buat satu journal kat saya. Sekarang ni journal dia dah ada 3 buku dah cikgu, journal dia. Dia share dengan saya, dia cerita dengan saya. Dia kata, Shima, dia kata, akak buat ni sebab ini yang akak rasa. Ini yang akak luahkan. Bagus akak. Saya cakap kat dia, okay, dia perempuan bagus akak, tahniah saya cakap. Sekurang-kurangnya akak punya kesihatan mental ni terjaga. Kan? Sebab itu diri dia. Sebab kesihatan mental ni bermula daripada diri sendiri. Okay? Dia kata, sebab dia kata akak tak nak lah buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Dia kata macam tu lah. Kadang-kadang kita, bila kita berada di luar kawalan, time kita memandu dan sebagainya sangat bahaya. Kita akan bawa kereta ikut emosi kita, tekan minyak dan sebagainya. Okay? Kalau kita marah ke anak kita, tiba-tiba kita tengah pegang rotan, terlalu marah, kita rotan. Kita tak ada niat pun sebenarnya nak rotan anak kita. Tapi itu salah satu cara je kita lepaskan, kita terrotan. Benda tu jadi di luar kawalan. Bila dah kena, astagfirullahaladzim, baru aku teringat. Alamak, sebenarnya tak ada niat pun. Sebenarnya saja je. Kalau kita kena tengok balik. Kita kena audit balik diri kita. Saya selalu cakap macam tu dekat klien-klien saya. Pernah tak kita fikir sebelum kita buat tu, apa kesan dia? Orang yang ada mal penyakit mental ni, dia takkan fikir benda-benda macam tu. Dia fikir aku buat tu benda yang betul. Sebab dia kata dia tak ada orang yang tolong guide dia, dia tak ada sokongan yang tolong guide dia. Okay? Itu salah satu cara dia dengan luahan untuk menulis ataupun ekspresikan melalui journal ataupun penulisan. Dulu pernahlah kita tahu pasal diary tu. Sekarang ni terma dia lebih kepada journal. Cikgu boleh lukis, cikgu boleh tampal, cikgu boleh lekat apa saja. Bukannya cikgu kena buat hari-hari, tak. Ikut kepada terpulanglah kat kita. Kalau kita nak mula esok pun boleh. Kalau kita nak mula nanti pun boleh. Tapi kalau cikgu rasa cikgu nak mula sekarang pun boleh. Contohnya satu, kita tengok orang-orang yang ada buat matlamat. Contohlah, okay, macam saya. Dalam jurnal saya yang sebelum ni, yang jurnal lama, okay, saya kata pada umur sekian-sekian-sekian, saya tetapkan saya perlu menunaikan haji atau umrah kalau diberikan kesihatan ataupun ada rezeki. Contohlah, okay, tahun sekian-sekian ni saya dah ada master. Contohnya, okay, tahun sekian-sekian ni saya punya jawatan dah grade sekian. Okay, kita dah ada target dia. Saya luahkan dalam jurnal saya. Saya ada benda tu. Okay? Saya ada benda tu. Jadi bila saya tengok balik, oh yang ni saya dah capai, yang ni saya dah capai, oh yang ni saya belum, masih dalam proses. Contoh macam itulah. Macam itulah juga daripada sudut keuangan, pengurusan keluarga, itu semua kita perlu ada satu perancangan. Okay? Perancangan yang kita buat tu mungkin melibatkan diri kita saja. Kalau macam saya, contohnya, sekarang ni saya seorang, saya belum lagi berkeluarga. Jadi saya buat untuk diri saya lah. Kalau cikgu yang dah berkeluarga ni mungkin dia buat untuk diri dia, anak dia, untuk masa depan anak dia, contoh dia macam tu. Jadi kita kena ada time frame. Bila masa sesuai. Okey, contohnya selalunya perancangan saya lagi 5 tahun saya akan jadi pegawai sekian. Contohnya, okey, dalam masa 5 tahun contohlah, dalam masa 5 tahun mungkin aku dah menjadi pengarah jabatan pendidikan, contohnya kan. Itu impian kita, contohlah. Jadi kita kena letakkan matlamat tu. Okey, bila kita nak kena capai? Macam itulah. Itu kita luahkan. Kita ekspresikan, kita berkongsi. Maksudnya kita berkongsi tu bila kat mana? Sebab dalam jurnal tu lah kita berkongsi, sebab nanti kita free kita boleh tengok balik jurnal kita tu. Okey. Lepas tu kita juga perlu ada kawan kita yang kita rasa boleh jadi kita punya pendengar, jadi kita punya orang yang kita percaya.
Okay, mesti kita ada kawan kita, BFF kita ke, adalah orang yang bertanggungjawab untuk dengar kita punya emosi, kita punya kita punya masalah. Sebab kita rasa dia kita rasa selesa dengan dia. Kita akan pilih orang yang selesa dengan kita. Okay? Kita kongsilah dengan dia. Sebab kita rasa dia memang, oh dia memang BFF aku daripada aku kecil lagi sampai sekarang. Walaupun dia dah kahwin, aku dah kahwin, kita tetap share masalah ataupun share suka duka bersama kehidupan kita. Itu bagus. Itu kita kena ada, cikgu. Kita kena ada sekurang-kurangnya seorang lah rakan untuk kita share masalah kita. Sebab selain daripada kita share kegembiraan kita, kadang kita share benda kegembiraan kita dekat media sosial tu biasa. Oh, kita pergi tengok wayang, kita masak dengan anak-anak kita, biasa. Jarang sekali orang nak share pasal emosi sedih dan sebagainya, kan? Bila kita tengok kita ada masalah yang kita kena share, kita perlu luahkan. Sebab itu keyword saya, emosi perlu dikongsi. Emosi yang macam ni lah perlu dikongsi. Okay? Ada kot saya. Okay? Lepas tu um, kita kena ada me time. Kita kena ada luangkan masa untuk diri sendiri. Memang kita ada tanggungjawab kepada keluarga, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kadang-kadang kita kena ada masa juga. Pilihlah mana-mana satu hari ke ataupun satu masa ke. Okay, hari ni jangan ganggu mama. Mama nak rehat sekejap je. Mama nak ada Google Meet dengan kawan-kawan mama ke. Contoh. Maknanya sebab kita tak boleh nak keluar kan. Pergi hang out, pergi high tea ke, pergi window shopping ke, dah tak boleh dah. Okay, kita buat yang tu. Okay, jangan kacam. Dalam masa 1 jam ni, mama ada Google Meet contohnya ataupun dengan kawan-kawan untuk kita share apa aktiviti kita. Okay? Okay, lepas tu kita fokus apa yang kita buat. Okay? Kita kena fokus apa yang kita buat. Okay? Maknanya kita tahu. Okay? Macam cikgu lah, sebelum cikgu masuk kelas untuk esok punya PDPC, cikgu dah rancang dah tu. So cikgu boleh key in dalam CIDN dan sebagainya. Sebab cikgu dah tahu apa dia punya skop kan. Apa kalau cikgu PDPC ni dia mesti ada OP dia, objektif pembelajaran dia apa, seinduksi dia apa, langkah apa, kesimpulan dia apa. Macam tu lah. Cikgu kena ada fokus, kena ada matlamat. Contohnya macam saya fokus sekarang ni saya nak beli basikal saiz sekian tapi tak dapat beli lagi sebab saiz saya tak ada. Contohnya lah kan. Okay. Okay, lepas tu alamak. Okay.
Shima on speaker. Sorry. Tadi guru kuat tu yang terputus tu. Thank you kawan. Okay. Saya berhenti sampai mana tadi? Cara kita nak tingkatkan kita punya kesihatan mental kan, selain daripada kita tulis jurnal apa semua, yang kita kena ada cari kawan BFF kita, okay. Kita kena ada me time yang untuk luangkan masa untuk diri sendiri. Kita kena ada ruang sebenarnya untuk diri kita sendiri, okay. Kita kena bagi diri kita sendiri. Jadi sebagai suami, isteri, kena bagilah ruang dekat suami kita ataupun dekat isteri kita, dekat anak-anak kita. Kita kena bagi. Kita kena bagi sebab itu cara untuk mereka meraihkan diri dia. Contohnya lah, sebelum ni kita boleh nampak, kita boleh keluar, pergi high tea, pergi shopping dan sebagainya kan. Jadi kalau sekarang ni mungkin hanya di social media saja, mungkin dibuat live Google Meet ke, live Facebook ke dan sebagainya, okay. Lagi satu, tidur. Untuk umur-umur macam kita sekarang ni pun tidur kena cukup. Kesihatan memang kena jaga. Kan? Ada yang dah cucuk vaksin, ada yang belum, ada yang tak nak cucuk vaksin. Kan? Itu kesihatan kita kena jaga. Sebab itulah keyword kesihatan mental ni mula daripada diri sendiri. Okay? Kalau kita minda kita positif, kognitif kita positif, tak ada masalah pun cikgu. Kalau kita rasa stres, marah itu benda normal. Ingat, Shima kata stres tu normal, lumrah kehidupan. Tak ada manusia yang tak stres, kan? Itu biasa saja. Okay, setakat ni saya rasa saya dah cover semua slide yang saya kongsi dengan cikgu sebenarnya. Yang cikgu yang ada yang dah baca, ada yang tak baca lagi, tak apa cikgu. Bila saya dah share jadi sekurang-kurangnya cikgu ada input untuk kesihatan mental, untuk anak murid kita, untuk keluarga kita khususnya dan untuk diri kita secara tidak langsung. Okay, mungkin ada siapa-siapa nak bertanya ke atau pemalu nak tanya, boleh PM saya tak ada masalah pun, boleh share dengan saya. Kalau ada apa-apa isu yang nak dikongsikan bersama pun saya tak ada masalah. Nak jadi klien saya pun saya tak ada masalah, saya sangat-sangat berbesar hati. Kalau kata nak ada apa-apa pengisian lagi lah, contohnya lah kan. Sebab sebenarnya saya suka berkongsi sebenarnya. Ini sebenarnya kali pertama saya berkongsi dengan semua warga Meru Raya. Okay, saya juga berterima kasihlah kepada barisan pentadbir GB terutamanya Datin, Cik Min, Kak Ain, PK Ko dengan juga Kak Ita, PK, dan juga semua rakan-rakan yang masih bersama saya hingga ke saat ini. Terima kasih sangat-sangat kerana bagi saya support sebab ini baru permulaan saya berkongsi dengan warga Meru Raya. Sebenarnya saya nak kongsi sedikit lah. Saya telah dirisik, bukan dirisik untuk orang masuk meminang tu, bukanlah ya. Kalau ada pun insyaAllah, amin, saya doa lah kan, tapi belum lagi Cik Min, belum, tak tahulah bila. Okay, saya telah dirisik oleh beberapa agensi sebenarnya untuk saya sharing pasal kesihatan mental, pasal emosi. Sebab kawan-kawan saya sendiri yang nak saya berkongsi sebenarnya. Okay, saya rasa minggu depan kalau dalam jadual saya akan berkongsi dengan belia, golongan belia Majlis Belia Malaysia. Dia nak bagi saya satu slot, saya tak ingat lagi tarikh tu bila sebab tarikh tu belum ditetapkan lagi. Cuma baru-baru ni saya dah bersama dengan tim alumni Rakan Muda Kementerian Belia dan Sukan. Saya sebagai panel untuk stress out. Okay, stress out kat situ sebab mereka ingin saya bantu. Sebab kita tahu golongan belia sangat terkesan dalam pandemik sekarang ni. Okay? Bukannya saya bantu bagi dia keuangan, tidak. Jauh sekali. Saya pun tak mampu daripada sudut itu. Saya hanya mampu bagi bantuan sokongan moral, sokongan emosi. Macam itulah saya berprogram dengan budak-budak. Kalau cikgu biasa tengok, saya bantu budak-budak. Sebab dalam saya berprogram sebenarnya, saya suka menggunakan muzik.
Okay, music audio. Okay, saya suka menggunakan lagu, kita gunakan grafik, infografik. Sebab itu salah satu cara untuk saya tackle audience saya. Cikgu pun sama. Kalau cikgu pun pergi seminar pun, kalau membebel tu, sebab itulah saya tak guna pun slide yang saya share dengan cikgu tu. Saya boleh je nak buka atas slide. Okay, kita boleh tengok apa itu kesihatan mental. Cikgu boleh baca. Cikgu boleh baca. Okay. Betul tu Cik Min. Cik Min dah tulis kat situ. Saya bekas staff kat sana. Okay. Dan mereka masih lagi memerlukan khidmat saya sehingga ke hari ini. Okay. Dan baru-baru, saya pun baru je habis Google Meet dengan KP JBSN. Datuk Dr. Wasitah tu sebenarnya kalau orang kata dia garang sebenarnya. Dia sangat straight dan sangat cerewet. Jadi saya memang boleh dengan dia sebab saya memang suka dengan karakter dia sebenarnya. Jadi saya boleh pergi minum petang dengan dia. Jadi saya boleh berdiskusi dengan dia secara santai. Kadang-kadang kita ni tak perlu ada gap. Okay? Kita tak perlu ada gap dengan rakan-rakan kita. Kita tahu dia punya tahap terlalu tinggi sebab dia adalah ketua pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Malaysia. Okay? Bagi saya dengan dia jarak saya terlalu jauh. Tapi saya boleh telefon dia, saya boleh ber-WhatsApp dengan dia. Kami pun ada grup sebenarnya. Jadi saya pun boleh macam tu dengan dia. Maknanya kalau kita kadang-kadang dengan cara itulah hubungan kita rapat. Jadi kita kena membina rapport macam tu. Okay? Jadinya pangkat itu memang kita ada. Kita guna. Kita ada ikut formality kita. Okay, kalau masa dalam bekerja, kita tahu, kita hormat. Dia adalah ketua kita. Dia adalah pemimpin kita. Itu betul. Okay, mungkin di luar, dia adalah kawan kita. Dia adalah tim kita. Tim main basikal kita ke, tim main badminton kita ke, macam itulah. Okay. Nantilah insyaAllah lah saya boleh berkongsi lagi seterus-terusnya, slot-slot akan datang dan sebagainya. Macam-macam teknik sebenarnya saya ada ilmu, saya ada kemahiran benda-benda macam tu. Okay, sebab itulah saya tak nak orang terlalu stres. Sebab tu kita santai-santai saja petang ni. Sekurang-kurangnya cikgu-cikgu, rakan-rakan boleh ada input hari ni. Apa itu mental health, kesihatan mental, dan apa itu penyakit mental, mental illness. Dan tadi kan saya dah kongsi, kita kena tahu, kita kena didik anak-anak kita, kanak-kanak kita tu jadi zaman dia. Jadi kita bila dia meningkat dewasa, kita tanya, apa zaman gembira jadi kanak-kanak? Budak-budak boleh jawab tak rasa-rasanya? Boleh sebenarnya, budak-budak boleh jawab sebenarnya. Kalau dia kata, cikgu zaman kanak-kanak saya tak seronok sebab mak ayah saya garang ataupun sebab keluarga saya tak sempurna. Sebab manusia ni berbeza-beza. Dia punya, apa orang cakap, persekitaran dia. Macam kita saya rasa semua yang berada di hadapan saya, bersama-sama saya sekarang ni, semua persekitaran yang positif. InsyaAllah, amin, dan seterusnya. Okay? Dan macam tu juga kita doakan untuk anak-anak murid kita. Sebab anak-anak murid kita ni, dia datang daripada pelbagai karakter. 40 orang satu kelas tu 40 ragam. Itu baru anak. Belum mak ayah dia lagi. Kan? Jadi mak ayah dia, contohlah, ada rakan guru yang PM saya. Dia cakap, dia kata mak dia ni, dia kata, akak saya ada masalah sedikit. Dia kata macam tu. Kenapa? Saya kata, budak ni sekian, nama sekian, mak dia ni yang over. Mak dia bukan budak tu, mak dia. Dia kata, kenapa? Mak dia buat apa? Kita tanya dia. Dia kata, yelah kak, saya bagi kerja yang saya share dalam, mungkin dia share dalam, saya tak tahu lah dia share dalam channel Telegram ataupun dalam WhatsApp ke file tu, folder tu. Maknanya benda tu budak kena buat. Okay? Ada budak yang ada printer, jadi mak ayah dia boleh print, buat terus atas kertas. Jadi anak dia ni nak mak dia printkan tugasan tersebut, lembaran kerja tersebut. Mak ni mungkin stres ataupun emosi tak stabil. Dia PM tepi cikgu yang bagi kerja ni, cikgu lain kali tolong sediakan bahan atau lembaran yang bercetak. Anak saya tak nak macam ni, dia kata.
Padahalnya cikgu tu sini cerita kat saya, akak dia kata anak dia dalam kelas okey je. Kalau suruh salin anak dia salin. Kalau suruh buat anak dia buat. Jadi kat situ kita nampak tak? Siapa yang masalah sekarang ni? Anak dia ke mak dia? Mak dia kan? Sebab mak dia PM cikgu. Mak dia kata tolong cikgu sediakan lembaran kerja yang bercetak. Sebab dia nak senangkan dia. Okey, cikgu kata hari ni buat kerja ni. Contoh, dia bagi je terus kat anak dia. Macam tu. Jadi saya cakap dekat cikgu tu, cikgu macam ni lah cikgu. Dia seorang je kan toksik dalam tu. Maknanya parasite dalam tu. Dah banyak kali ke saya kata dia buat macam ni. Dia kata taklah, dia kata ini baru pertama kali. Betul kata okey lah kita kena faham situasi dia. Pandemik sekarang ni kita tak tahu, mungkin dia ada masalah lain, keluarga, kerja ataupun punca pendapatan dia, kita tak tahu sebab kita tidak berada dalam kasut dia, kita tidak berada dalam situasi dia, kita tak tahu, kita tanya bagi kerja je. Masa tu dia kata dia stres tu. Jadi saya cakap kat dia, tak apalah, minta anak dia tolong salin je lah. Kalau dia rasa anak dia tak nak salin, tak apalah, kita nak cakap macam mana. Kan? Jadi kita kena terima penerimaan tanpa syarat. Maksudnya kita kena akur lah kalau dia tak nak buat, anak dia tak nak buat. Sebab mak dia tak nak bagi. Kan? Sebab dia kata, cikgu saya tak ada printer, saya pun tak beli printer untuk print semua benda tu. Macam tu lah. Dalam, bila saya tanya dekat cikgu tu forward lah. Mesej-mesej yang mak dia bagi tu, bila saya baca mesej tu, mesej forward tu, saya tahulah parent tersebut memang dalam situasi ada masalah. Okey? Sebab dia kata lain kali tolong ya cikgu bagi cara penulisan kat situ pun kita dah tahu dah. Mesti dia ada masalah. Okey? Jadinya saya kata dekat cikgu tu, tak apalah cikgu, saya kata dia seorang je kan. Orang lain bagi feedback kan dekat kerja cikgu. Budak kan buat kan walaupun lambat dia siapkan kan. Okey tak apalah. Budak ni dulu kita holdkan dia dulu. Kita KIV kan dia. Mungkin lepas-lepas ni kalau mak dia dah emosi dah stabil, mungkin dia boleh bagi anak dia kerja tu. Mungkin memang dia tak ada printer, mungkin dia boleh suruh anak dia salin. Sebab cikgu tu pun dah bagi solution. Tak apa, kalau tak lukis pun tak apa, salin je ayat-ayat yang soalan tu, gambar tak payah lukis. Cikgu tu dah bantu untuk mudahkan budak tu. Tapi mak dia kata tak, cikgu dia kata anak dia nak benda yang dah di lembaran yang dah bercetak. Jadi kita kena tahulah. Kadang-kadang dalam pandemik sekarang ni cikgu, situasi sekarang ni yang ramai kena kecam pun golongan pendidik. Kalau kita tengoklah sekarang ni kan. Bukan saya nak kata kita ni tak bagus cikgu. Sebab saya ni pun pendidik juga cikgu sebenarnya. Kalau kita duduk kat tempat orang lain, staf kerajaan yang lain tu yang berpuluh-puluh ribu lagi tu, orang yang ratus ribu lagi dalam kementerian lain tu, dia guna term BDR, bekerja dari rumah. Adakah dia punya bekerja dari rumah tu dia kerja sebenarnya? Tak ada cikgu. Sebab apa saya kata tak ada? Sebab contohlah kawan saya sendiri, contohlah saya tanya, BDR kau buat apa? Tak ada bergoyang kaki kat rumah, berehat dekat rumah, contoh. Itu dia lah, kawan saya lah, bukan orang lain. Itu kawan saya, dia yang cakap macam tu. Okey? Jadi kita tak tahulah kenapa warga pendidik ni memang jadi di-highlightkan. Okay? Bila sekarang ni dah semua total lockdown, semua dah duduk rumah. Tak ada pun bising-bising. Nak kecam, cikgu makan gaji buta. Tak ada. Tak ada dah. Netizen pun tak berani nak buat macam tu. Dan sekarang ni, kalau kita tengok kat media sosial yang baru-baru ni kata keluar satu kenyataan, satu pengumuman, satu memo daripada KSN sendiri yang dah sahih pun, dah masuk berita pun yang kata potongan gaji selama 3 bulan. Macam kita, itu sumbangan kita kepada negara. Betul? Kita positif benda tu. Aku tak boleh menyumbang sebagai frontliner, aku tak boleh menyumbang nak jaga roadblock tepi jalan, aku tak boleh menyumbang nak jadi sukarelawan dekat pusat vaksin pun aku tak layak, macam tu. Okey, inilah cara yang aku ada. Bagus. Itu sangat bagus sebab kita dah positifkan diri kita. Sebab kita tahu negara kita dalam ada situasi bencana yang macam mana nak cakap, tak tahulah sampai bila. Macam tu. Kan? Kita pun tak tahu. Sebab benda ni kita tak boleh jangka pun akan datang tu macam mana. Ini kes pula kejap naik, kejap turun, daripada ratus jadi ribu, daripada 3,000, 4,000 dan seterusnya. Baru-baru ni 7,000.
Dan DG Kesihatan sendiri, Dr. Hisham pun pernah cakap boleh menjangkau 10 hingga 13,000. Kan? Kita pun tak tahu. Itu jangkaan dia daripada sudut perubatan sebab dia boleh tahu benda-benda tu. Sebab kita tak kaji pun benda tu. Okay. Jadi walaupun kita tak jadi frontliner tu, kita hanyalah jadi frontliner kat depan PDPR saja, kat depan Google Meet saja, kita sebagai warga pendidik pun kita dah menyumbang sebenarnya cikgu sebenarnya. Secara tak langsung kan. Okey. Lagi satu, ada juga yang bising-bising. Saya tengok juga ada orang yang tak puas hati. Kenapa nak kena potong gaji 3 bulan? Kenapa dah keluar surat baru cakap? Kenapa tak tanya dulu? Itu pula kita tengok pula di sudut tu. Yang bercakap tu sebenarnya bukan orang lain. Orang government, orang kerajaan. Tak tahulah kenapa dia tak puas hati kan. Sedangkan ada juga yang dipotong gaji tu nilai dia tinggi. Kalau setakat grade-grade macam kita ni tak sampai pun 100 saya rasa. Tak tahulah kalau ada yang lebih kan. Jadi saya pun cakap lah dengan grup-grup kawan saya tu ada yang kerja swasta, ada yang kerja kerajaan, kan kita ada grup kan. Kadang-kadang orang swasta ni sebenarnya, kawan saya ramai dalam bidang swasta, dah lama dah kena potong gaji sebenarnya daripada PKP 1 lagi. Itu lagi sakit. Sebab apa? Dia potong gaji ikut level. Level eksekutif, level grup profesional, sekian persen dia, mungkin 10 hingga 20%. Level admin 5 hingga 8%. Dia orang dah potong dah lama tau sebenarnya. Jadinya kadang-kadang saya tengok kawan-kawan saya yang bising-bising, ada juga cakap, aku tak halal lah kalau dia orang tak guna duit ni untuk kepentingan COVID, aku halalkan. Contohnya, kalau dia orang guna untuk bukan kepentingan COVID, aku tak halalkan. Lepas tu saya positifkan balik kawan-kawan saya. Saya kata, tak boleh cakap macam tu. Itu niat kita. Saya cakap macam tu kat kawan saya kan. Saya kata, saya PM tepi kat dia. Sebab bila dia bising-bising dalam grup, dia akan jadi toxic tau. Dia akan jadi merebak benda tu dekat kawan-kawan yang lain. Jadi itu satu benda yang tak bagus. Maknanya dia punya minda sihat tu belum lagi mencapai tahap yang 100% sihat. Jadi saya PM tepi dia baru-baru ni, saya kata tak bolehlah kau cakap macam tu. Kita kena tahu. Okey, apa sumbangan kau kepada kerajaan selama hari ni? Kerajaan bagi bonus, bagi sagu hati. Ada tak kau berterima kasih? Ada tak kau jumpa sendiri PM direct sini, kau berterima kasih ke dia? Tak ada kan? Tak ada. Kau sendiri cakap, syukurlah nak, ada juga bahagian, contoh macam tu kan? Okey. Jadinya saya kata kat dia, adakah kau rasa gaji yang kau dapat selama hari ni, selama kau kerja dalam bidang kerajaan ni, adakah 100% je memang kau buat kerja? Saya cakap kat dia. Sebab macam aku sebagai cikgu, aku tak boleh keluar pergi minum pagi, pergi makan tengah hari kat luar, pergi mengopi sekejap dekat luar, tak boleh. Saya cakap macam tu kat dia. Tapi korang boleh sebab korang office hour. Okey, kejap lagi pukul 10, jom minum pagi. Itu waktu kerja tau. Saya cakap kat dia, saya positifkan dia balik, kata memanglah kita akan nampak benda tu rigid. Taklah minum. Betul. Tapi itulah sumbangan kita. Sebenarnya kita keluar waktu bekerja tu. Kan kau bekerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Kau hanya diberi rehat pukul 1 sampai pukul 2. Saya cakap kat dia, kau sainkan surat, aku janji, surat perjanjian yang kau nak kerja dengan kerajaan Malaysia sekian. Kau baca tak benda-benda macam tu? Saya cakap kat dia. Bila saya cakap kat dia, itulah sumbangan kita. Kadang-kadang kan kita tak guna pun sangat duit tu sebenarnya. Kita tak nampak pun. Jadi saya positifkan balik kawan-kawan saya tu. Bila saya dah cakap macam tu kat dia, lepas tu saya kata, nanti dalam grup tu posting-posting tu kau buang lah, kau delete je lah. Supaya orang lain tu tak adalah berprasangka buruk kat kita. Sebab apa yang kita post tu, contohlah media sosial kita, Facebook, IG, Twitter, apa lagi saya pun tak tahulah, macam-macam lagi, TikTok kita. Apa yang kita post tu sebenarnya melambangkan emosi kita. Kesihatan mental kita sebenarnya secara tak langsung, cikgu tahu tak? Kadang-kadang memang kita rasa marah kan. Contohnya baru-baru ni, saya tahu ramai pengikut apa yang cerita Astro tu, Sarah mati ke Sarah tak mati ke kan? Saya tak tengok sangat cerita tu. Lepas tu ada cerita pukul 7 tu, cerita opah tak cerita opah tu. Tu dekat social media tu, kadang-kadang dekat WhatsApp status kadang-kadang naik.
Oh, Sarah ni tak mati. Oh, ada episod lagi satu rupanya. Oh, ada episod 41 rupanya. Rindu awak separuh nyawa. Okey. Terima kasih Niza. Cerita tu pasal Sarah tu kan. Punya berkesannya cerita tu dekat kita sekarang ni. Sebab kita tengok TV je lah. Ada yang geram, ada yang beremosi. Macam tu lah kita rasa. Okey. Saya tak tengok tapi tahu. Tahu sebab mengikuti perkembangan. Tu bahasa Rizal lah tu. Terasa ke? Orang banyak terasa ni. Maknanya kita mengikuti perkembangan. Kita tahu kawan kita tengok cerita tu dia beremosi sedikit lah kan. Itu adalah normal tau benda-benda tu sebenarnya. Sama juga kalau kita tengok cerita Korea. Saya babak Korea ni saya tengok juga tapi kurang lah sikit kan. Sampai saya sekarang ni hari-hari lah. Saya punya aktiviti lepas isyak tu nanti saya akan movie time. Okay, saya movie. Maknanya sekarang ni selalunya time-time macam ni saya akan download siap-siap movie. Sebab saya ada join grup Telegram tu. Jahat tak saya? Bukan jahat lah. Saya join lah grup-grup Telegram movie tu. Jadi saya download kat situ. Saya tengoklah cerita-cerita apa yang saya nak tengok saya download. Jadi malam ni saya akan tengok cerita Spider sebenarnya cikgu. Sebab saya tengok ramai orang feedback, dia punya review cerita Spider ni bagus. Macam sebelum ni lah, hari apa baru ni? Hari Ahad baru ni, saya tengok cerita Rostam. Rostam. Saya tak tahu lah cikgu Citra betulkan saya punya intonasi kalau saya salah. Sebab Rostam ke Rastam tu, dia cerita Hindi movie. Dia cerita pasal kisah benar yang berlaku pada tahun 1959 macam itulah. Okey. Saya rasa itulah aktiviti saya lepas isyak. Memang movie time saya. Mari kita dah makan, sebelum maghrib tu saya dah makan siap-siap dah. Pukul 7 tu saya dah makan. Okey dah. Jadi movie time saya pukul 9 ke atas. Macam itulah. Itulah cara untuk saya hiburkan diri saya, me time saya supaya saya tak fikir balik aku tak boleh keluar ke apa ke. Itu dah macam cikgu-cikgu pun boleh buat sebenarnya dekat dengan anak-anak. Okey, kita tengok movie. Mungkin boleh beli popcorn, tutup lampu, tutup semua, tengok kat TV. Itu lagi seronok cikgu dengan anak-anak. Ataupun cikgu boleh buat, okeylah kita pergi camping. Cikgu boleh beli kemah. Cikgu berkemah kat depan porch. Boleh je. Okey, kita hari ni masak. Contohnya, kita belajar baking, buatlah biskut ataupun kek-kek ke cookies yang simple-simple supaya anak kita ada aktiviti. Macam itulah. Okay, saya rasa saya dah banyak kot berceloteh, berbicara. Okay, nanti saya cubalah bincang dengan GB ataupun kalau Datin ada dalam ni, saya boleh bincang lagi nanti dengan GB, minta kebenaran GB ke ataupun Cik B nanti boleh suggestkan kat GB ke. Saya boleh lagi lah buat slot untuk sesi-sesi akan datang. Kita boleh buat lah cikgu, tak ada masalah. Sebulan sekali pun. Okey, cikgu kalau nak tahu, benda yang saya buat ni, kesihatan mental ni, arahan dia daripada KPM tau cikgu. Sebab surat siaran tu daripada KPM, GB dah forward kat saya, memang kita kena buat setiap bulan. Tajuk yang diberi pun KPM yang berikan. Maksudnya tajuk untuk bulan ni, bulan 5 sebenarnya. Tapi saya tak nak buat bulan 5. Sebab apa saya tak nak buat bulan 5 hari tu? Sebab cikgu terlalu stres dengan SPDPR. Sistem perlu diperbanyakkan refresh tu kan. Jadi saya dah cakap kat Datin, saya tak nak ganggu cikgu-cikgu. Biar cikgu isi dulu dia orang punya SPDPR tu. Dah lega, nanti baru saya buat kesihatan mental. Selagi dia orang tak settle, nanti lagi tu lah mental dia orang tak stabil, emosi dah tak stabil. Nanti kata, okeylah nanti Shima bincang dengan GB. Jadi saya pun dah berbincang dengan GB, saya cakap kat GB saya nak buat dalam masjid sekolah. GB pun bagi kebenaran, dia kata terpulanglah nak buat bila, kata. Jadi bila saya tengok semua dah hantar SPDPR tu, maknanya semua dah lega lah. Semua dah okey lah, dah normal. Inilah masanya, okey. Lega dapat isi kan. Kalau tidak di loading je kan. Okey, saya rasa itu sajalah pengisian saya untuk hari ini. Sebenarnya saya janji tadi sejam je, minta maaf lah. Saya terambil masa terlebih sikit dengan keadaan internet lagi, dengan cuaca lagi. Minta maaf banyak-banyak semua Kalau ada cikgu, ada apa-apa nak tanya ke ataupun nak share dengan saya, ada apa masalah, contohlah masalah anak ke ataupun keluarga ke, cikgu boleh share dengan saya.
boleh PM saya, tak ada masalah. Saya boleh bantu dan saya akan cuba bantu sedaya upaya saya, kemahiran saya ada, ilmu yang saya ada, saya boleh cuba. InsyaAllah tak ada apa-apa masalah, saya boleh bantu. Kita cuba. Okay? Sebab tugas saya membantu, memudah carakan. Kadang-kadang kita terlalu stuck dengan satu benda. Kita tak tahu pun. Jadi saya boleh tolong bantu. Jadi tak ada masalah pun. Okay? Saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa soalan ke, pertanyaan ke, kalau nak tanya dalam ni pun boleh. Nak PM tepi pun boleh. Okay? Semoga bermanfaat lah. Isu hari ini kesihatan mental vs penyakit mental. Okay? Ada apa-apa lagi rasanya? Saya rasa dah tak ada apa sebab saya tengok Ustaz Syafiq pun dah rekod. Nanti saya boleh sharekan info ni kepada grup-grup lain. Saya rasa sebab pengisian petang ni pun tak ada untuk umum sebenarnya, untuk kita tahu sebenarnya. Okay? Nanti saya rasa cikgu-cikgu, ibu-ibu atau bapa-bapa dalam ni semua, kita audit balik diri kita ataupun kita audit balik anak kita. Jadi kita nak anak kita tu berkembang jadi manusia yang sempurna. Jadi siapa-siapa yang ada anak-anak kecil tu, okay, dari sekarang ni cuba audit dia punya kesihatan mental dari kecil. Okay? Maknanya okay, daripada umur 3 tahun ni sampai umur sekian-sekian ni kita kena tahu apa perkembangan dia. Cikgu kena tahulah. Contohnya pendedahan dia kepada isu-isu semasa ataupun pendedahan dia kepada pandemik ni, dia dah tahu dah benda tu sebenarnya. Okay? Cikgu boleh educate dia secara tak langsung. Okay? Emosi juga cikgu boleh berkongsi dengan anak-anak cikgu. Cikgu boleh share dengan anak-anak cikgu, cakap kat dia orang, kalau ada apa-apa masalah, kalau ada rasa marah dekat mama, marah dekat papa, share dengan mama ataupun share dengan papa. Kalau dia rasa dia tak nak boleh share dengan kita, dia kata okey, share dengan mak dia ataupun share dengan kakak dia, abang dia. Dia kena share. Cikgu kena tahu keyword dia, emosi perlu dikongsi. Emosi apa? Emosi negatif. Emosi positif tu tak ada masalah pun sebenarnya. Emosi negatif. Okey? Saya rasa tak ada apa-apa lagi yang saya nak cakap. Saya rasa tu cukuplah untuk hari ini, untuk kali ini. InsyaAllah semoga kita boleh Google Meet lagi untuk di sesi-sesi akan datang. Mungkin dengan topik yang lain. Sebab topik untuk saya buat dengan golongan belia nanti, topik saya yang sendiri bagi topik tu, saya buat hashtag kita mesti menang. Itu topik saya. Saya sendiri yang bagi topik tu dekat diorang. Okay? Sebab golongan belia ni kita tahulah macam-macam situasi dia. Kan? Ada kerja hari, ada kerja yang ikut jam dan sebagainya. Okay? Saya rasa itu saja untuk hari. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan. Terima kasih support saya hari ini. Terima kasih. Kalau ada sebarang kekurangan tu semua, itu semua kelemahan saya. Jangan marah saya. Okay? InsyaAllah kita boleh bersua lagi untuk sesi akan datang. Saya rasa tak ada apa-apalah kot saya nak cakap. Mungkin di kalangan wakil pentadbir ke untuk rap sebelum kita tutup. Cik Ben ke, Kak Ita, kalau ada Kak Ain ke, Datin ke, saya tak nampak pun lagi dalam ni, saya tak nampak, saya kena scroll satu-satu ni. Okay. Saya rasa tak ada apa-apa dah kot, dah lepas asar dah. Dengar tak saya cakap? Dengar Datin, dengar. Okay, pertama-tamanya kami pentadbir dan guru-guru rasanya mengucapkan tahniah dan syabas pada Puan Cik Nazatul Shima, kerana saya rasa perkongsian yang amat bermakna, yang berjaya lah dalam tempoh kita berhadapan dengan pandemik ni, yang mungkin dengan pelbagai masalah yang dihadapi oleh guru-guru seperti yang Cikgu Shima beritahu tadi. Saya rasa memang saya dengar pun, sebab mungkin kita pun dah lama tak didedahkan dengan orang kata motivasi lah kan, lebih kurang motivasi juga, benda-benda macam ni kan, untuk kita meningkatkan lagi tahap yang penting dalam melakukan tugasan dan sebagai kita orang kata insan, untuk meneruskan kehidupan kita seterusnya lah. Saya rasa tu je lah, kita pun dah dekat pukul 5 dah. Kan? Saya ucapkan lagi terima kasih juga kepada guru-guru semua yang dapat menghadirkan diri.
dan teruskan jaga keselamatan dalam pandemik ni lah. Okey, itu je lah rasanya. Okey, terima kasih. Okey. Kalau yang ada lagi dekat dalam ni, kalau nak tak saya sharekan satu, bukan lagu lah, sebenarnya dia pergerakan dia sebenarnya. Tak sampai seminit pun sebab saya dah buat dengan budak. Kalau boleh saya sharekan, kejap ya. Kat mana ni? Okey. Sekejap, tak boleh lah pula buka. Sekejap. Ataupun saya share kat dalam Telegram lah, boleh tak cikgu? Dia sebenarnya, ni saya dah buat dengan budak sebenarnya. Dia lagu je dalam masa tak sampai pun 1 minit. Dia lagu dan pergerakan. Pasal bukan kita saja kat dalam dunia ni. Jadi kita perlukan teman. Itu saja. Nanti saya sharekan dalam Telegram Jadi benda tu ringkas je. Okey. Nanti kejap lagi saya sharekan terus. Okey. Kita boleh buat lah dengan anak kita pun boleh. Okey. Saya rasa tu saja kot untuk petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih semua. Sama. Assalamualaikum. Salam.